Selamat datang semua. Selamat malam. Terima kasih kerana mengambil waktu untuk sama-sama menyertai majlis ilmu ini. Kita tunggu sekejap. Kawan-kawan kita join. Aiman Amani daripada Kahira. Clear, Alhamdulillah. Malam ni kita santai-santai. Malam ni konten kita umum. Umum. Lil awam. Jadi mungkin pelajar-pelajar di universiti ke, yang belajar dah tinggi-tinggi tu, saya tak pastilah berapa banyak manfaat yang awak boleh dapat daripada saya pada malam ini. Sesi ini saya khususkan kepada the general public, the general public. Saya tidak akan masuk begitu dalam dengan istilahat, kata-kata kunci, ilmu mantik dan sebagainya. This is a general knowledge on fallacies, ataupun kesilapan-kesilapan berfikir yang kita boleh jumpa dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kritik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemput minum Bismillah. Kopi mesti ada. Tapi bukan berbual kedai kopi, Sekejap beri saya 1 minit. Ya, jemput kopi semua. Apa khabar semua? Wih, daripada Hayu Ashir. Saya duduk Raba'ah. Kat masjid Raba'ah tu Adawiyah. Masjid tu dah renovate dah sekarang. Sebab waktu revolusi tu terbakar kan masjid. Okey, tanpa membuang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang sayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, awliya, syuhada, salihin, dan sekalian mereka jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam Ahad ini saya terdetik dan terfikir untuk berbicara berkenaan dengan kesilapan-kesilapan berfikir. Sebab I didn't know that this bad. Saya tahulah sebab masyarakat kita ni, kita jarang berbicara berkenaan dengan akal berfikir, sangat jarang. Apatah lagi wacana keagamaan dekat masjid, dekat surau, dekat madrasah, dekat pondok, dekat tahfiz. Tapi bila masuk dalam social media, bila baca komen-komen, bila tengok perbincangan masyarakat Islam, saya terkejut kerana I didn't expect it to be that bad. Saya tidak menyangka bahawa tahap kita macam amat menyedihkan. Tapi bila saya duduk fikir-fikir balik, saya perasan sebenarnya tak patut terkejut pun. Sebab apa tak patut terkejut? Sebab memang tradisi ni memang tak ada dalam masyarakat kita sekarang ni. Maksud saya budaya, bukan tradisi, sorry. Budaya ini hampir tiada dalam masyarakat kita. Yang belajar benda-benda macam ni orang-orang yang masuk universiti, orang yang mungkin belajar level tinggi sikit lah, yang belajar falsafah ke apa benda ke. Tapi masyarakat awam tidak didedahkan dengan perkara ni. Sedangkan ini adalah what defines us as human. Yang menjadikan kita manusia sebagai manusia adalah akal kita. Adalah berfikir. Kan?
of course lah kita ada roh, kita ada beberapa lagi perkara-perkara yang unik tentang manusia, tetapi keunikan utama manusia adalah kemampuan kita berfikir. Tapi sayangnya dan yang mengejutkan, fokus kepada berfikir itu sendiri tidak ada. Kan? Dan bagi siapa yang ikut wacana-wacana saya, perbincangan-perbincangan saya dan sahabat-sahabat daripada sidang kalam, awak akan perasan kami banyak mengkritik golongan batiniyah. Kan? Kenapa? Kerana bagi pandangan saya secara peribadi, saya secara peribadi, bahawa orang Melayu kita biasanya menggunakan alasan keagamaan untuk mengelak daripada berfikir. Untuk tidak berfikir dengan serius, tidak berfikir dengan dalam. Apa biasa alasan yang diguna? Biasa dia akan guna agama. Dia kata agama ni jangan fikir-fikir sangat, jangan fikir dalam-dalam sangat nanti sesat. Sehingga penyakit ini merebak kepada bukan sahaja kita punya sikap beragama, dia merebak dalam kehidupan seharian kita. Merebak ke sekolah, merebak ke tempat kerja. Kan? Apa-apa yang kita buat, kita tak ada budaya berfikir dengan dalam. Kan? Berfikir dengan betul, berfikir dengan disiplin. Ada budaya ni. Dan yang paling teruk, alasan yang digunakan adalah alasan keagamaan. Ini yang paling bahaya sikit. Seolah-olah tidak berfikir dengan serius, tidak berfikir dengan disiplin, tidak berfikir dengan teratur. Ini adalah lambang orang agama. Kan? Orang agama macam itulah. Orang iman yang kuat, dia tak berfikir dalam. Iman kalau kuat, akal tak cergas. Seolah-olah macam berlaku krisis ni dalam masyarakat. Tak tahulah, mungkin saya yang salah ke, saya yang salah baca masyarakat ke. Tapi I've been seeing this, kan. Saya lihat dalam masyarakat saya, di mana-mana lah saya pergi dekat tanah Melayu ni, we find the same thing. Kan. Syed Afandi kata mereka tidak diajar berfikir sejak zaman pula Islam. Mereka diajar mengikut apa yang diajar. Ini dia yang betul kan? Bukan saya seorang yang nampak benda ni kan? Kan? Sebab saya takut saya yang berhalusinasi, kan? Saya yang berdilusi. Saya yang syok sendiri. Tapi bila saya bincang dengan kawan-kawan, bincang dengan ustaz-ustaz, para ulama, dia perasan benda ni. Kita perasan benda ni. Memang nampak. Jadi menjadi persoalan, apa punca dia? Kenapa? Kenapa kita tidak diajar berfikir? Kan? Dekat sekolah kebangsaan, ada tak diajar berfikir? Nah, itu sekolah kebangsaan lah, yang sekular Islamik bercampur aduk tu. Kan? Pelajar agama, di mana diajar berfikir? Kan? Di mana dan bila? Sekolah rendah, di madrasah tahap rendah, pertengahan, tahap tinggi, di tahfiz, di pondok-pondok, subjek apa yang betul-betul mengajar dan mengasah kemampuan berfikir seorang manusia, seorang pelajar Islam? Ada, bukan tak ada, tetapi terlalu sedikit dan terlalu beku dan kaku. Saya pernahlah belajar mantik di sebuah madrasah, tapi skop pembelajaran tu tidaklah luas kan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada guru-guru saya dan madrasah saya. Tapi saya mengharap kalau ia boleh diperluaskan dan boleh ditambahkan kerelevanan, kesesuaian dengan zaman kita dan sebagainya. Apa-apa pun, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita dah identify the problem, kita tahu masalah dia adalah kepada kurang berfikir, tidak belajar teknik berfikir, bahkan takrif berfikir pun kita tak clear apa benda fikir tu. Kan? Lepas tu masuk pula pengaruh tasawuf ataupun sufi batiniyah, bukan tasawuf umum. Sufi batini yang jelas-jelas menghina akal. Kan? Yang mendakwa bahawa akal ni menyesatkan. Akal ni banyak percanggahan. Jadi nak mencari kebenaran, kita buat apa? Kita cari seorang wali yang maksum, yang ada hubungan direct dengan Tuhan, dan pegang dia bawa kita masuk syurga. Senang cerita. Kan? Inilah akidah batiniyah sebenarnya. Kan? Ibtalur ra'i, dia suka membatalkan akal manusia. Sebab apa? Akal tak perlu. Dah ada wali, nak akal buat apa? Dah ada arif billah, kan? Dah ada lepat, kan? Dah ada wan hizam, nak guna-guna akal buat apa? Sebab dia orang ni ahli ma'rifat, direct dengan Tuhan. Dah ada wali-wali, Syekhul Akbar Ibn Arabi yang ada komunikasi direct dengan Tuhan, yang Tuhan wahyukan dia kitab Fususul Hikam, kitab Futuhat Makkiyah. Buat apa nak guna akal? Sebab tak? Jadi berlaku kekeliruan ini. Perkara sama berlaku zaman Ancient Greek kan Ustaz? Cukup superstition sebagai hujah. Betul lah. Sebab tu saya suka ada seorang ulama Islam kata, kenapa kita nak belajar logik daripada Yunani purba? Sedangkan mereka adalah golongan yang mempercayai astrologi. Kan? They themselves believe in superstitions nonsense. Tetapi kita ambil ilmu logik daripada diorang secara asas, tak ada masalah. Kan? Dan bukan semua pun di kalangan mereka yang percaya benda-benda merepek macam tu.
Uh, dan, ya, they are full superstition. Dan, tapi masyarakat Melayu kita, saya nak fokus kepada masyarakat Islam kita di Nusantara ini. Macam saya bercakap tadi, ini adalah sesi santai ya. Saya harap ada banyak pandangan ya, atau kalau ada soalan dan ada komen-komen diberikan, saya bacalah malam ni, kita santai-santai. Okay? Jadi ini adalah satu masalah yang saya rasa semua orang setuju lah. Kita tak setuju? Ada tak setuju, beritahu saya. Atau tak Ustaz, kita dah menggunakan akal dengan cukup optimum Ustaz. Masyarakat Islam kita, budaya Melayu kita adalah budaya yang kuat berfikir. Saya rasa tak ada ya, kalau dia akan cakap macam tu kan. Kita semua sepakat ya. Ini boleh kira sebagai ijma'. Budaya kita di Nusantara ini, akal ni tidaklah terlalu dihormati kan. Walaupun orang bijak pandai itu dihormati, tetapi kebijaksanaan dia tu tidak terlalu dihargai dan cuba diaplikasikan dan cuba diterapkan dan diamalkan. Okey, jadi malam ni insya-Allah saya akan petik beberapa ayat Al-Quran mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengkritik beberapa kesalahan-kesalahan berfikir yang dilakukan oleh musyrikun Quraisy ya, ataupun orang-orang yang menyanggah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga kesalahan berfikir sehingga membawa manusia kepada kesesatan ya. Malam ni kita tengoklah insya-Allah. Baik, kenapa saya cerita tentang kesalahan berfikir? Kenapa saya tak cerita berfikir tu apa? Kan? Sebab saya nak buat shortcut sikit malam ni. Kita macam saya kata tadi, kita santai. Saya nak reach sebanyak orang yang boleh, semua tahap pendidikan yang boleh. Jadi kita fokus kepada yang salah. Kenapa kita fokus kepada apa yang salah? Kerana berfikir ni, dia macam makan. Makan semua orang tahu nak makan, tak payah nak ajar. Kan? Bayi pun beranak-beranak aja dia dah tahu cari breast mak dia kan, tak payah nak ajar. Manusia ni berfikir ni macam makan, dia automatically kita dah boleh berfikir, kita tahu berfikir, tapi mungkin kita tidak tahu secara terperinci mekanisme berfikir tu berlaku macam mana kan. Itu mungkin pakar-pakar yang kaji lah, ilmuwan-ilmuwan yang kaji dengan dalam perincian berfikir ni macam mana berlaku dalam otak manusia, dalam minda manusia, dalam akal manusia. Jadi saya fokus kepada kesalahan sebab kita semua dah tahu berfikir. We know macam kita dah tahu macam mana nak makan. Cumanya kita kena belajar pemakanan-pemakanan yang salah. Nak belajar cara makan tak payah dah. Kita tahu macam nak makan. Tapi kita kena elakkan beberapa perkara. Makan makanan yang tidak sihat, kan? Makan makanan yang beracun, kan? Sebab makanan-makanan yang tidak sihat ni akhirnya buatkan kita sakit dan bahkan ada yang boleh buat kita mati. Begitu juga dengan berfikir. Berfikir ini dia boleh buatkan diri kita sakit, roh kita sakit, jiwa kita sakit kalau salah berfikir. Dan bahkan dia boleh membunuh rohani kita. Dia boleh membunuh keimanan kita. Sama juga macam makan tadi. Makan salah, makan tak betul, dia boleh buat kita jatuh sakit dan boleh buat kita mati. Berfikir yang tidak betul, yang salah, boleh buat kita sakit. Sakit ni macam-macam lah, tersesat jalan, kan? Terikut perkara-perkara yang bukan-bukan, yang menusahkan kehidupan kita, memegang prinsip-prinsip hidup yang membuat hidup kita lebih susah. Salah satu masalah, after that satu lagi masalah tak berhenti-henti, kan? Bila tengok sebenarnya salah berfikir orang tu sendiri, kan? Tapi biasanya kita salahkan sekeliling kita, kan? Oh, saya ni asyik kena masalah Ustaz, kan? Masalah dengan isteri saya, dengan anak saya, dengan sekolah, kan? Dengan kereta saya, dengan tempat kerja saya Ustaz. Kenapalah semua orang tak suka saya? Dah buat drama kan? Padahal sepatutnya dia fikir, apa yang salahnya cara aku melihat dunia, melihat diri, cara aku berfikir, sehingga membuatkan aku ni menghadapi banyak masalah dalam kehidupan. Dan kemungkinan masalah-masalah ni aku yang cipta kerana fikiran aku yang salah, kan? Jadi fikiran salah boleh buat masalah, boleh buat sakit hati, dan yang paling teruk, dia boleh buat kita sesat dari segi akidah dan merana di akhirat selama-lamanya. Sebab tu kena jaga akal fikiran ni dan kena hargai. Ini hadiah Allah yang paling besar kepada manusia. Hinalah bangsa yang menghina akal dan mulialah bangsa yang memuliakan akal. Dan memuliakan akal itu termasuk dalam ibadah. Wa may yu'azzim sya'airallah innaha min taqwal qulub. Kan sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, dan kurniaan-kurniaan Allah, kebaikan-kebaikan yang Allah beri, termasuklah syair, boleh kita masukkan ala, kan, nikmat-nikmat yang Allah berikan. Antara nikmat paling besar nikmat akal, nikmat kemampuan berfikir.
Siapa yang mengagungkan akal, dia mengagungkan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tapi bukan nak kata bahawa akal ini sempurna, tidak. Kita tetap manusia. Tapi alat yang tidak sempurna itu juga kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak ada hak untuk menghina akal, untuk meremeh-remehkan, merendah-rendah akal. Kita tak ada hak. Okay? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus, ayat 25 hingga ayat 26. Qul hal min syurakaikum man yahdi ila al-haq? Qulillahu yahdi lil-haq. Afaman yahdi ila al-haq ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda? Fama lakum kaifa tahkumun? Saya sangat tertarik dengan statement yang paling bawah sekali itu. Fama lakum kaifa tahkumun? Dan kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu ni, Allah tanya kita, macam mana kamu berfikir ni? Macam mana kamu menghukum? Macam mana kamu merumuskan? Malakum, what is wrong with you? Apa masalah kamu manusia? Ini Allah sedang mengkritik siapa? Allah mengkritik golongan musyrikun. Lepas Allah kritik akidah dia, Allah terus pergi pada akal dia. Akal dia adalah kerana kamu salah berfikir. Orang jatuh dalam syirik kerana ada masalah kepada akal dia, ada masalah kepada fikiran dia. Tengok ayat ni, kaitannya jelas. Kemudian ayat 26, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Kan, kerana mereka ni hanya mengikut sangka-sangka je. Dia mengikut hearsay, dengar-dengar, rasa-rasa. Sedangkan zon itu, sangka-sangka ini, sangkaan ini, kan, dia tidak boleh menang, tidak boleh mengatasi yang benar walaupun sedikit. Innallaha alimun bima yaf'alun. Allah Subhanahu Wa Taala sangat tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu buat. Betul, Kina Azran. Biasa dulu diajar dengan banyak berfikir nanti sesat. Saya rasa ini across the Malay world, kan. Indonesia pun cakap benda sama, orang Singapura pun cakap benda sama, orang Malaysia pun cakap benda sama. Selalu ditakutkan dengan berfikir nanti sesat. Saya terbalikkan, saya kata tak berfikirlah yang akan menyesatkan manusia, bukan berfikir. Berfikir dengan betul, itulah alat kita untuk capai kebenaran. Okay? Jadi terbalikkan statement tu. Takutkan orang yang tidak berfikir. Jangan takutkan orang yang berfikir. Takutkan orang-orang yang tidak berfikir. Jangan menakutkan orang-orang yang berfikir. Semua perkara perlu berfikir ke Ustaz? Taklah, kan. Nak makan pun tak payah nak fikir makan. Macam mana aku nak makan ni, kan? Kalau nak berfikir pun bagus juga. Apa nak belajar mekanisme makan, macam mana manusia makan, macam mana makanan masuk dalam mulut dia, macam mana digestion berlaku, baguslah. Kan? Tapi ada beberapa perkara yang akal kita tak mampu nak capai. Contohlah, kan, zat Allah tu kita tak boleh nak fikirkan. Tapi kita boleh fikirkan sifat-sifat Allah. Bukan tak boleh fikir tentang zat Allah ni sebab kita ni akal ni tak sampai. Dia tak ada perkataan yang untuk describe Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak kata dekat sini bahawa penggunaan akal juga boleh berlaku pelampauan. Bila saya cakap benda ni, bukan saya kata guna akal tolak Quran, tolak sunnah. Bukan. Kan saya cakap hari ni saya akan ambil daripada Al-Quran sendiri. Al-Quran yang memerintahkan kita berfikir dengan betul. Okay? Al-Quran memerintahkan kita berfikir dengan betul. Orang yang melampau, yang salah dalam berfikir, itu cerita lain. Okay? Bila melampau berfikir, maksudnya salah berfikir. Orang yang berfikir dengan betul, dia takkan melampau menggunakan akal dia. Dia tahu duduk letak perkara. Dia tahu kat mana letak akal dia, tahap akal dia, limit akal dia. Okay. Jadi, ayat tadi tu, malakum kaifa tahkumun ni, Allah tanya, apa masalah kamu, wahai manusia? Macam mana kamu berfikir? Ini soalan retorik daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maksud Allah suruh kita fikir betul-betul. Fikir betul-betul. Berdisiplin dalam berfikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita lihat ayat ni jelas, perkaitan dia. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wahai golongan musyrikun, adakah di kalangan sekutu-sekutu yang kamu sekutu dengan Allah itu, may yahdi ilal haq,
yang boleh memimpin kamu kepada kebenaran? Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang memimpin manusia kepada kebenaran. Adakah dia yang tidak membawa kepada kebenaran harus diikuti? Adakah dia yang bawa kepada kebenaran itu harus diikuti? Ataupun dia yang tak akan tahu dan tak akan terpandu kepada kebenaran kecuali kalau dia sendiri yang dipandu? Famalakum kaifa tahkum. Ini Allah mengkritik orang-orang yang of course lah, dia orang ni buat patung kan, sembah batu dan sebagainya. Walaupun dia orang cuba nak mengatakan bahawa sebenarnya kita bukan sembah patung ni, kita sembah ni adalah lambang kepada wali sekian-sekian kan, dewa sekian-sekian, pada Tuhan. Tapi sebenarnya akidah mereka tu sebenarnya dah terpasang dah dengan patung tu sendiri. Dia punya memuliakan, menghormati patung tersebut dah macam seolah-olah patung itulah the embodiment, penjasadan Tuhan, walaupun tidaklah secara sempurna. Dia perlambangan yang akhirnya selepas turun-temurun tu bila jadi betul-betul dah macam Tuhan. Nak kena bawa lambang tu letak dalam poket kan, nak kena ada gambar benda tu boleh dapat berkat dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi benda-benda ni dah kita sebagai syirik lah kan. Dan Allah kata patung-patung ni dia tak akan terpandu. Maksudnya kamu yang kena letak dia, kamu yang kena angkat dia, letak dia, bawa dia, bukan dia yang bawa kamu kan. Lepas tu kamu minta hidayah pula daripada dia. Ini kesalahan berfikir yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia yang melakukan syirik. Okay? Kita minta keselamatan daripada patung ni. Tapi kalau patung ni jatuh, pecah, kita yang kena baiki dia, kita yang kena jaga dia kan. Tapi kita minta keselamatan pula daripada dia. Okey, baik. Antara perkara pertama yang Al-Quran sering tegur, sering mengingatkan manusia berkenaan dengan berfikir ni, dan secara tidak langsung menjelaskan kesalahan-kesalahan berfikir, adalah Al-Quran membezakan dengan jelas antara yakin, ilmu, sangka, ragu, waham, jahil, kufur, nifak. Ini tingkatan-tingkatan pengetahuan manusia. Yang paling teruk sekali apa? Nifak lah. Nifak ni dia tahu kan, tapi dia tolak hakikat perkara tersebut, tapi dia mengaku bahawa dia menerima, berlakon-lakon. Sebab tu orang munafik ni pada dataran paling rendah dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Atas sikit adalah golongan kufar. Kafirun ni siapa? Kalau kita ambil secara bahasa kasar, bahasa literal ya, kafir ni adalah orang yang tahu kebenaran dan sembunyikan kebenaran itu. Dia tahu tapi dia sembunyikan. Okey. Atas sikit adalah orang-orang yang jahil. Orang jahil ni dia tak tahu. Dia bukan tahu lepas tu sembunyikan. Okey, dia tak tahu, dia jahil. Atas lagi sikit dipanggil sebagai syak. Syak ni adalah orang yang antara dua perkara, dia punya hati tidak cenderung kepada kanan ataupun kiri. Dia tak tahu mana nak pilih. Dia 50-50. Itu syak. Atas lagi sikit dipanggil sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zon. Ya. Zon ni sangka. Tapi sangka ni dikatakan dia lebih dekat sikit kepada ilmu kan, berbanding syak tadi. Syak tu dia 50-50. Kalau zon ni mungkin 70% ke arah tahu, 30% ke arah tidak tahu. Okey. Atas zon adalah ilmu. Ilmu ni 100% lah. Okay. Yakin ni dia bukan sekat 100%. Dia dah alami. Dia dah nampak sendiri. Dia bukan pada level pengetahuan sahaja kan. Macam saya katalah bahawa saya ada seorang anak kan, nama dia sekian-sekian, muka dia sekian-sekian, tinggi dia sekian-sekian, awak pun bayang kat dalam minda. Awak dah tahu lah, awak ada ilmu kan. Tapi bila awak nampak sendiri anak saya bersesuaian dengan apa yang saya cakap tadi tu, maka itu dipanggil yakin. Yakin sebab bukan sekat tahu, tapi sudah pada dataran mengalaminya, pengalaman. Okey. Jadi di sinilah banyak berlaku kesalahan dalam kita berhujah, dalam kita berfikir. Sebab rata-rata masyarakat kita tak tahu lagi nak bezakan mana satu ilmu kan, mana satu fakta. Kalau nak masukkan fakta pun boleh. Fakta ni
jadi antara zon dengan ilmu. Tengah-tengah tu kita boleh masukkan. Sebab fakta ni, dia adalah data. Kan? Kalau sudah dirumuskan, sudah ditafsirkan, data-data yang banyak digabung, okay, dan dirumuskan, extract the main information that you want from this data, the interpretation that you want, itu dipanggil sebagai ilmu. Dia panggil sebagai ilmu. Fakta lain sebab tu orang yang berbicara dengan fakta, dia tak semestinya betul. Dia kena ada fakta yang betul dan interpretasi yang betul. Interpretasi yang betul itulah proses berfikir. Itu nanti kita boleh bicara kemudian nanti. Jadi banyak orang tak tahu beza ni, fakta mana satu, dengar-dengar. Sebab tu kita ada banyak WhatsApp group kan. Semua orang ada banyak berlambat-lambat WhatsApp group dan hari-hari dapat informasi-informasi yang tak tahu datang dari mana. Tapi orang kongsi seolah-olah benda itu adalah hak, benda itu adalah kebenaran. Yang suka kongsi benda-benda macam ni adalah orang beragama. Kan? Dapat satu gambar, kan? Kenaan dengan kata-kata ulama sekian-sekian, kan? Ada yang tak ada kod pun, tak tahu siapa yang cakap. Awak kena buat begini-begini, bagus begini-begini. Awak buat begini, dapat begini-begini. Kongsi, share. Ini penyakit. Ini penyakit yang sangat buruk sebenarnya. Okey, kadang-kadang yang disebarkan tu hadis palsu. Orang pergi amalkan. Awak yang share ni suka-suka hati pergi share, tak check dulu siapa yang cakap, mana dapat. Dosa. Share kat 100 orang pergi amal, dosa kita. Atau sebarkan cerita yang tak boleh dipastikan lagi tentang orang tertentu, peribadi orang. Kan? Lepas tu ternyata salah. Nak tarik balik. Ada orang yang tarik balik. Dah share benda bukan-bukan, nak tarik balik senang ke? Tak tahu dia dah share sampai ke mana, dah sampai ke kutub utara ke? Dan Polar Bear pun dah baca. Lepas tu baru perasan, silap. Macam nak tarik balik? Tak tahu nak check. Ini fakta ke? Ni saya dapat dari ustaz saya ni. Kan? Ustaz pun sebenarnya ada tanggungjawab kan. Bila nak kongsi sesuatu, awak dapat daripada mana ustaz? Khususnya kalau klaim-klaim yang extravagant claim kan. Siapa yang amalkan amalan sekian-sekian, dia akan dapat sekian-sekian. Dan ulama sekian-sekian mengatakan, Habib sekian-sekian mengatakan bahawa isap rokok ni tak ada masalah. Kan? Benda-benda macam ni, awak tak boleh share-share macam tu je. Dia macam awak sebarkan racun, tahu tak? Orang kata, ni ubat ni. Tengok, macam dalam industri obat, jamu-jamu Melayu pun kita tengok penyakit yang sama berlaku. Obat tu belum dites, belum apa dah disebarkan. Lepas tu orang pergi promote kat Facebook. Obat ni bagus untuk penyakit ABC. Lepas tu overclaim pula tu. Kan? Lepas tu ternyata ada racun dalam obat tersebut. Kan? Ini semua adalah ketiadaan budaya yang membezakan antara ilmu, dia yakin, fakta, sangka, dengar-dengar, agak-agak, orang kata. Ini dia punya kesan teruk tau, teruk. Ada kehidupan orang yang hancur kerana penyebaran budaya seperti ini dalam masyarakat. Sekejap saya baca komen sekejap. Abdul Aziz Noman kata taklid buta. Jangan banyak tanya, dah berakal lama. Ya. Dah berakal lama memang betul, tapi kita cuba sama-sama ubah. Masing-masing kita ada keluarga yang dah berkahwin, dah ada anak. Pastikan kita buat budaya baru supaya jangan berterusan kepada anak kita, cucu kita, masyarakat kita. Ini adalah satu jenayah keilmuan. Ya. Dan bila saya kata taklid buta ni, bukan bermakna kita tak boleh bertaklid. Boleh bertaklid. Tetapi taklid buta ni cerita lain. Taklid buta ni adalah orang yang malas nak berfikir langsung. Dia nak ikut aja. Dia nak ikut syekh dia nak ikut ulama dia nak ikut ustaz dia, dan orang lain kalau kritik, dia jadi mengamuk. Ini orang bodoh, minta maaf saya kata. Ini bodoh. Saya bukan menghina. I'm diagnosing the problem. Kalau doktor kata awak ada sakit kencing manis, awak tak kata dia hina awak kan? Jadi saya kata ada satu penyakit ni dipanggil penyakit bodoh. Penyakit bodoh ni adalah orang yang nak mengikut aja, dan dia menganggap bahawa siapa yang dia ikut tu mesti betul 100%. Dia dah lah tak check dulu siapa yang dia ikut. Dia main ikut, dia dulu havoc kehidupan, nak insaf, nak jadi orang baik. Lepas tu syok pula dengan dekat satu ustaz ni, atau dekat satu ustazah ni, ada yang mengikut ustaz tu, mengikut ustazah tu. Apa saja orang tu cakap, dia percaya. Lepas tu bila orang lain kritik, dia hentam. Dia tak tengok kritikan orang tu. Ini ada penyakit bodoh. Penyakit taklid buta yang harus kita serang. Harus diserang dan dihapuskan dalam masyarakat kita ini. Bahaya.
Buku-buku epistemologi di barat bagus tak baca untuk menjadi minda. Macam mana essay concerning human understanding by John Locke atau Theories of Human Nature David Hume. Bagus. Baca buku-buku dia orang, tapi kena juga. Ini bagi yang ada kemampuan untuk baca lah. Kalau awak dah ada kemampuan untuk baca buku-buku macam ni, maksudnya awak juga ada kemampuan untuk baca kitab-kitab ilmu kalam, ilmu falsafah Islam khususnya. Sebab kalau baca buku dia orang je dan tak dengar respon daripada para ulama kita, mungkin boleh jadi syak, boleh jadi ragu. Ya, contoh John Locke sebut berkenaan dengan tabula rasa kan. Manusia ni lahir tanpa apa-apa ilmu langsung. Kan, sehingga dia menyangsikan kewujudan aksiom itu sendiri. Dalam diri manusia tak ada aksiom pun. Kan, kita kata dua perkara yang bercanggahan tak boleh bergabung tu, itu dia kata awak belajar daripada alam, bukan dalam minda, awak dah ada sejak awak lahir. This is something that is socially constructed. Axiom, axiom ni dikata sebagai batu asas pemikiran manusia. Axiom ni adalah socially constructed. Jadi kepercayaan pada Tuhan pun socially constructed. Bukan kerana percaya pada Tuhan tu benar. Jadi John Locke punya ideas, some of it, kalau you take it to the highest extent, to the end, dia akan bawa masalah akidah yang serius. David Hume jangan cakap lah. David Hume lagi berpuluh kali ganda lagi dahsyat daripada John Locke. Sebab dia outright targeting religion. Dan dia memang menghentam agama sehabis-habisnya. Jadi nak baca boleh. Bila awak baca, kenapa saya kata boleh baca? Sebab dia ada manfaat dia juga. Manfaat dia adalah awak akan lihat kehebatan Islam. Awak akan lihat kehebatan Nabi Muhammad SAW. Awak akan lihat kehebatan para ulama kita. Macam mana Imam Ghazali yang menggabungkan antara idea bahawa kita lahir tak ada ilmu. Tapi kita ada aksiom. Adakah ilmu itu aksiom? Kan? Mabadi' al-awwaliyah kan? Atau al-badihiyat ataupun al-daruriyat ataupun al-awwaliyat ni semua kan itu ilmu ke atau itu program. Program komputer ni dia bukan ilmu, bukan informasi komputer tau. Dia program. Kita belum masukkan apa-apa data dalam komputer. Sama dengan manusia ni kan. Kita ada program berfikir. Tapi program berfikir itu bukanlah ilmu. Dia programmation, dia way to process information. Kita belum ada informasi lagi. Kita hanya ada program. Okay. Jadi tengok macam mana Imam Ghazali menjelaskan perkara tersebut. Syekh Mustafa Sabri pun address this point. Dia mengkritik John Locke. Bagus. Tapi jangan baca satu belah ayat, awak kena baca dua-dua belah sekali. Baru awak punya keimanan akan makin tebal sebenarnya. Dan awak akan lebih confident untuk menghadapi dunia zaman ini. Khususnya serangan fikiran. Perlu lebih banyakkan menyampaikan ilmu lebih fikir. Baik, insyaAllah sama-sama. Opek Midori Days. Kita sama-sama. Ramai orang lemah dengan perkataan ustaz. Betul lah. Bila Adam. Saya setuju. Saya pun tak suka trend tersebut. Saya tak suka kalau pelajar-pelajar saya atau kawan-kawan saya atau yang ikut saya tak suka term follower saya geli term followers ni. Kan? No, I'm not a leader of anything and you should not be following me. Awak nak gain benefit tak ada masalah. Tapi sebab follower ni, orang salah faham. Istilah follower ni, orang yang ada banyak follower ni, dia tak perasan tau. Bila dia banyak follower, dia ingat diri dia dah jadi macam syekh. Dan na'udzubillah, tolong, saya minta Allah jauhkan orang-orang yang ada banyak follower, ribu-ribu follower ni. Sebab tak perasan dia dah belagak macam syekh. Kan? Dia nak, semua benda orang tanya tentang semua perkara dalam kehidupan, dia nak jawab. Kan, nak tanya pasal macam nak uruskan anak pun dia jawab. Kan, macam mana nak siapkan diri untuk hari kiamat pun dia jawab. Sedangkan background tak ada. Ni saya lihat banyak coach-coach dekat internet ni, coach-coach dekat Facebook ni. Background kita tak tahu apa, dia bercakap tentang semua benda, semua perkara. Everything, they speak about everything under the sun. Sebab apa? Ada followers. And followers ni pun, awak kena sedar. Awak follow apa? Awak follow orang ke? Awak follow ideas? Kalau awak follow orang, bahaya dia dekat situ. Sebab manusia ni tak maksum. Tapi kalau follow pemikiran, follow ideas, awak boleh buat pertimbangan lagi. Supaya tak taksub, ikut ideas. Idea betul awak terima. Ilmu betul awak terima. Yang salah jangan layan. Allahumma salli ala Muhammad. Apakah Ustaz setuju pemikiran dan pemahaman zaman dahulu tidak sama dengan pemikiran dan pemahaman zaman sekarang? Soalan ni terlalu umum saudara Syed Apandi. Zaman sekarang pun banyak perbezaan antara orang zaman sekarang dengan orang zaman sekarang. Apatah lagi orang zaman sekarang zaman dulu kan. Perbezaan dari segi apa tu nak kena khususkan
Ada orang jadikan mimpi sebagai panduan hidup. Macam mana Ustaz? Tak boleh lah. Ahmad Firdaus, ini bukan jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini bukan jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahaya. Baru-baru ni saya uh, jumpa dengan seseorang yang rumah tangganya menghadapi krisis. Kenapa? Kerana salah seorang, saya tak nak kata isteri ataupun suami dia, salah seorang suami isteri ni ada amalkan ilmu-ilmu yang boleh kita kata sebagai Eastern spirituality, ya. Dia belajar dari orang putih, guru orang putih, tapi kalau tengok konten dia Eastern spirituality. Dan dia suka menilik-nilik, suka meneka-neka. Bila ada masalah dalam hidup dia akan kata, oh, orang sekian-sekian menyihir saya. Oh, mak mertua saya sebenarnya menyihir. Saya dapat mimpi. Kawan saya dapat mimpi bahawa kawan saya ataupun anak saya ada masalah dibuat oleh orang sekian-sekian-sekian. Hidup jadi apa? Tunggang langgang. Rumah tangga jadi berantakan sebab apa? Sebab sangka buruk. Sangka buruk kepada mak mertua, sangka buruk pada suami. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Sihir ni boleh dibuktikan. Tapi tiga cara membuktikan sihir. Pertama sekali adalah kena ada pengakuan daripada tukang sihir. Kan? Nombor 2, kena ada saksi. Okay, saksi mungkin awak sendiri lah yang pergi jumpa bomoh. Saya saksi Ustaz, saya memang pergi jumpa bomoh ni Ustaz, saya minta dia Ustaz untuk buat sekian-sekian jatuh cinta dengan saya Ustaz, dan ni betul dia kasih saya minyak sekian-sekian Ustaz. Itu saksi. Dan nombor 3 adalah circumstantial evidence, qarinah. Qarinah ni ialah kita datang rumah dia, kita serbu rumah dia, kita jumpa tangkal berlambat-lambat, jumpa wafak berlambat-lambat. Hanya dengan cara ni, kena jelas. Dia tak boleh main mimpi-mimpi. Kalau nak isbatkan sihir sahaja, tak boleh nak main mimpi-mimpi. Apatah lagi hal-hal keagamaan. Oh, syekh saya mimpi sekian-sekian. Syekh saya kata isteri saya ni bukan orang yang baik, saya kena ceraikan dia. Kan? Ada berlaku benda-benda macam ni. Lepas tu pandu kehidupan dengan mimpi. Oh, saya semalam mimpi saya patut bertukar kerja. Ini semua pun orang pemalas. Orang-orang yang malas untuk berfikir. Dia malas nak duduk, ambil kertas, tulis. Apa masalah dalam hidup aku? Apa aku kena buat sekarang ni? Kan? Apa langkah-langkah yang aku kena ambil? Siapakah ulama, expert dalam bidang ni yang aku boleh konsult? Dia malas nak buat semua benda ni. Jadi apa dia buat? Mimpi, rasa. Kan? Jadi akal makin lemah, makin lemah dan makin teruk. Okay? Wajib ke dalil akli dalam beragama? Nampak macam tak semua orang ada kemampuan Ustaz. Makcik-makcik dekat kampung macam tu. Okey. Dalil akli secara asas wajib untuk semua orang. Kita jangan pada rendah makcik-makcik. Makcik-makcik kuat bergosip. Dalam gosip dia orang pun tu ada banyak dalil akli. Kan? Kau tengok si Tok Mat. Kan? Aku tengok dia tak kerja. Tapi macam mana rumah dia boleh besar? Itu dia berfikir. Dia boleh berfikir. Dia bukan tak boleh berfikir. Kan? Kalau kita kata makcik-makcik kat kampung ni tak payah ada dalil akli dalam beragama. Seolah-olah macam dia orang ni retarded. Tak mukallaf. Tak. Dia orang ada. Kan? Bila bergosip tu, macam profesor bercakap. Kan? Bila cerita pasal rumah lain, tapi bukan tu sajalah yang makcik-makcik kat kampung cerita. Banyak je makcik-makcik kampung yang baik-baik, yang bercakap benda baik-baik. Dia juga ada kemampuan akal, boleh berdalil akli secara asas, ya. Boleh dan wajib sebenarnya. Asas, dia tak kata yang dalam-dalam. Asas. Contoh, apa bukti Tuhan wujud? Paling tidak pun nak kena adalah hujah-hujah yang simple. Sebab kadang-kadang makcik kat kampung pun, kadang-kadang jumpa anak-anak muda yang duduk dekat kampung, yang mungkin ada keraguan. Sekarang ni kat kampung pun, semua jenis falsafah dah boleh masuk. Dengan internet, dengan handphone, segala jenis serangan fikiran boleh masuk kat ceruk kampung mana pun. Kalau dulu mungkin tak boleh, sekarang dah boleh. Jadi kena ada asas. Ustaz-ustaz mengajar kat surau-surau, kat kampung pun dah kena ada. Kena cerita benda-benda macam ni. Apa jawapan terbaik kepada etis percaya kepada Tuhan itu wujud akan tapi tidak terikat dengan apa-apa agama? Okey. Saya kalau jawab semua soalan ni, saya punya point hari ni dah tak dapat nak cerita. Tapi tak apa, soalan ni best. Soalan ni penting. Saya nak jawab etis. Dia percaya, bukan etis. Okey, yang percaya Tuhan wujud bukan etis. Yang percaya Tuhan wujud tu, dia teis. Percaya pada Tuhan. Tapi, dia tak beragama. Dia percaya bahawa Tuhan tak hantar mana-mana Nabi. Dan tak hantar apa-apa agama. Itu dipanggil sebagai deist. D-E-I-S-T. Deist. Dia percaya Tuhan ada. Tapi dia kata Tuhan tak hantar Nabi. Kita uruskan kehidupan kita sendiri. Apa jawapan kita kepada mereka ni? Okey. Golongan deis ni, kan, kita kena tanya dia orang lah. Kan? You percaya Tuhan ada, kan? Okey. You percaya, you tahu semua benda wujud kenapa?
You tahu kenapa ada semut, dan apa peranan semut di alam ini, kan? You tahu kenapa ada hujan, kenapa ada tumbuh-tumbuhan, kenapa ada binatang. Tapi kalau manusia yang berfikir, dia akan tanya, kenapa juga kami ada, kan? Atas muka bumi ini, apa tujuan manusia dekat atas muka bumi ini? Macam mana kita nak tahu tujuan kita? Tujuan yang kita ada di atas muka bumi ini hanya boleh kita tahu daripada yang buat kita. Betul tak? Dan bila dia cakap dengan kita? Mana dia beritahu kita? Allah, Tuhan yang mencipta kita ni, yang maha hakim, maha bijaksana. Dengan kita melihat alam ni, kita tahu pencipta kita ni maha bijaksana. Jadi mustahil dia cipta manusia ni, dia biarkan kita tu kontang-kanting macam ni. Dia biarkan manusia ni tak tahu nak ke mana, nak kena buat apa. Maka kalau dia bijaksana, sudah tentu dia juga mengutuskan utusan-utusan yang memberikan panduan kehidupan. Itu yang kita bagi segi agama, itu yang kita panggil segi wahyu. Jadi golongan yang percaya pada Tuhan ni, tapi tak percaya ada Nabi, dia ada, kita boleh kata kesalahan berfikir yang besar lah. You kata Tuhan bijaksana, tapi Tuhan tak jelaskan apa tujuan hidup manusia. Apa tujuan hidup manusia, apa yang benar, apa yang salah. Kalau Tuhan tak jelaskan, kalau Allah tak kata apa betul bersalah, manusia tak akan sepakat. Even the issues of etiquette, dalam bab-bab etika, kan? Tengoklah dekat barat hari ni, kan? Semua benda sekarang ni sedang dibongkar balik. Incest, sumbang mahram pun sudah ada grup yang nak cuba menghalalkan. Dekat Norway, mereka sudah ada rumah pelacuran binatang. Siapa yang nak berhubungan seks dengan binatang dah boleh. Kan? Incest pun mereka dah kata okey, seks dengan binatang mereka dah okey. Maksud dia dah tak clear apa betul apa salah. Ini membuktikan bahawa manusia ni, pandai macam mana pun, dia tetap kena ada panduan daripada Tuhan. Dan manusia tak tahu, kalau tak ada wahyu, manusia tak tahu apa betul apa salah, akhlak, kenapa buat baik itu baik, kenapa bersedekah itu baik, kenapa bunuh itu salah, kenapa merogol itu salah. Suka hati aku lah, kan? Aku nak rogol lah. Lepas tu kau nak bunuh aku, kau bunuh. Apa? What's the problem? Kalau kita semua hidup macam tu. Dan kalau kita semua saling membinasakan satu sama lain. What's wrong with that? Dengan orang-orang deis ni, dia takkan boleh jawab soalan-soalan macam ni. They will never be able to answer. Okay? So, deis, dia ada khalal ataupun lopongan yang besar dalam akidah dia orang. Dia orang tak dapat menjelaskan apa tujuan kehidupan manusia dekat atas muka bumi ni. Dan kalau Tuhan tak hantar Nabi, maka Tuhan itu tidak bijaksana. Sebab makhluk yang paling mulia, manusia ni, dia sendiri tak tahu apa dia kena buat. Kucing tahu apa dia kena buat. Pokok ada tujuan dia, takkan manusia ni tidak diberitahu apa yang dia kena buat. Allahu a'lam. Teori Schrödinger cat bertentangan dengan kaedah axiom? Tidak. Azim. Axiom tidak terbatal dengan Schrödinger cat. Okay? Sebab kita kena tahu, Schrödinger dia beza theoretical dengan practicality ataupun in reality. In reality, kucing tu sama ada hidup atau mati. Dia tidak boleh ada gabungan mati dan hidup dalam masa yang sama. Dia mati dan hidup dalam masa yang sama tu adalah pada level theoretical. Tapi kalau kita buka kotak tu, dia tak boleh hidup dan mati dalam masa yang sama. Faham tak? Itu yang dikatakan oleh the law of non-contradiction dalam mantik. Okay? Tanakut. Undang-undang tanakut tu, tak boleh dua perkara bertentangan tu bergabung dalam masa yang sama. In reality. Theoretical tu sebab dia orang tak sure, dia orang tak tahu. Kucing ni boleh mati dan boleh hidup dalam masa yang sama. Boleh mati dan boleh hidup dalam masa yang sama. Tapi kalau buka kotak tu, awak tak boleh kata ada gabungan mati dan hidup dalam masa yang sama. Tidak. Sama ada dia mati ataupun dia hidup. Kita kata sebelum tidur kena basuh pinggan mangkuk kat sinki untuk senang rezeki masuk. Something like that. Orang rumah tanya, tak tahu nak jawab macam mana. Ini saya rasa mungkin bahasa kiasan kot. Kan? Orang-orang yang tidur tak pergi basuh pinggan dia, rumah berantakan, rumah berselerak, rumah kotor macam narak. Macam mana dia nak jadi orang yang rajin? Kan? Rumah dia sendiri tak terurus, macam mana dia nak uruskan tempat kerja dia? Macam dia nak jadi pekerja yang baik? Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh ustaz kita, kan? Adakah axiom tu macam runtime programming tapi dalam intelligence design? AI tak ada roh, cuma respon input, ya betul? Saya boleh katakan macam tu lah. Programming dalam minda kita ni, axiom kita ni, itu fitrah. Itu dia panggil sebagai fitrah. Fitratullah lati fataran nasa 'alaiha. Allah yang tetapkan macam itu. Itu kita tak boleh nak tukar, tak boleh nak ubah. Apa beza roh
dengan amalan. Roh adalah diri, amalan adalah efek diri itu. Dia kesan kepada diri itu. Kita boleh kata roh tu macam api, bahang tu adalah amalan. Okey. Macamlah makcik tu tak belajar agama. Betul lah. Andy Joss, makcik belajar agama dan makcik boleh fikir. Dia jawab apa tujuan appendix. Siapa yang tanya ni? Kenapa tiba-tiba ada appendix? Appendix ada tujuan. Dulu dia ingat tu adalah residual organ. Kan? Residual organ ni, orang yang percaya evolution theory kata bahawa kita ni dulu ada organ-organ tertentu sewaktu kita monyet, sewaktu kita beruk dulu. Lepas tu sekarang ni adalah organ-organ tu masih tinggal lagi, tapi kita tak perlukan lagi. Contoh macam bulu badan kita dan sebagainya. Dulu kita monyet banyak bulu. Ini dakwaan evolusionis, Darwinian. Antara dakwaan dulu appendix juga tak ada manfaat. Tapi hari ini terbukti bahawa appendix ada manfaat to store good bacteria, to store good bacteria. Ini bab dalam teori kuantum nak membuktikan ada zarah bersifat gelombang atau partikel. Ya, betul, saya faham. Okay. Tetapi sebenarnya saya ada bincangkan benda ni dalam salah satu video saya, dan partikel, okay, ini penjelasan kita daripada perspektif ilmu kalam. Gelombang dan partikel ni dia bukan dua yang bercanggahan, dia bukan tanakut, dia bukan mati dan hidup dalam masa yang sama. Tidak, mati dan hidup bercanggah, ada dan tak ada bercanggah. Tapi partikel dan gelombang bukan dua benda yang bercanggahan. Boleh saja satu perkara ada dua sifat. Satu perkara ada sifat partikel dan ada sifat gelombang. Tak mustahil. Itu bukan tanakut, itu bukan contradiction. Macam saya ada sifat pemarah dan saya juga ada sifat pengasih. Adakah itu satu benda yang bercanggahan? Tidak. Okey. Ilmu laduni boleh dipelajari. Ilmu laduni bukan benda yang boleh dipelajari. Ilmu laduni ini adalah pemberian daripada Allah kepada orang-orang yang soleh. Okey. Siapa yang kata boleh belajar ilmu laduni, itu bukan ilmu laduni, itu sihir. Okey. Alhamdulillah jelas menjawab. Okey. Nu'azim asy-syari'ata wa la nuqaddisul ashkhas. Betul ya? Kita mengagungkan syariat dan kita tidak mentakdiskan manusia. Kita cintakan seorang syekh, ustaz, disebabkan kebenaran yang dibawa bertepatan dengan syariat. Ketika sesuatu yang dibawa dipegang bercanggah dengan syariat, kecintaan terhadap mereka terangkat. Cinta yang sebenar ialah kita membenarkan apa yang benar, menyalahkan apa yang betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara Aiman Amani. Kes subah mahram dan zina, babitkan orang bujang dan berkahwin sangat banyak. Macam mana nak tackle masalah ni? Okey, ini masalah sosiologi, ini masalah practicality. Ini saya serahkan kepada orang yang lebih pakar. Tapi kalau dari perspektif saya sebagai orang yang ajar akidah, kan, kita nak kena ajar agama betul-betul dulu. Orang tak faham kenapa. Contoh, tutup aurat, jaga mahram dan sebagainya. Ramai je yang buat tapi tak faham kenapa. Apa hikmah dia? Kan? Ramai yang buat, dia tak fikir pun kenapa dia buat. Last kesan dia tak ada, tak terbuku, tak kukuh dalam jiwa. Bila tak kukuh, sebab tu terdedah dan mudah sangat untuk jatuh dalam zina, jatuh dalam sumbang mahram. Sebab tak faham apa agama ni nak buat kita, nak ajar kita. Ini secara ringkas saya boleh kasih. Fitri Samad, boleh bagi nama buku tak untuk rakyat marahin bagi menjana minda? Buku dalam bahasa Melayu saya susah sikit nak cari, tapi mungkin boleh cari buku-buku Syekh Said Ramadan Al-Buti yang telah diterjemahkan. Syekh Said Ramadan Al-Buti, apa saja buku dia, insya-Allah akan menjana fikiran yang baik. Dan kalau dalam bahasa Melayu mungkin saya boleh cadangkan buku-buku Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Ustaz Hasrizal Abdul Jamil. Buku-bukunya baik dan buku-buku dia adalah seorang ustaz yang cermat fikiran dia, cermat percakapan dia, okey, cermat penulisan dia. Okey. Jadi saya galakkan untuk cari, dan tak susah untuk faham buku-buku dia. Dia pun tulis untuk orang awam baca, jadi boleh cari buku-buku dia. Macam mana kita nak baca metafora atau literal dalam sumber agama? Okey. Ini soalan yang baik daripada Izzat Hubla. Macam mana kita tahu ayat ni literal ke ataupun metaphorical? Okey, metaphorical ni maksudnya kiasan lah, kan? Macam mana nak tahu? Okay, dalam kaedah usul fiqh, dalam kaedah usul tafsir, semua ayat pada asasnya the default state is literal. Default state, maksudnya apa saja kenyataan yang kita dapat daripada sesiapa,
The default thinking yang kita mesti ada adalah itu adalah literal. Kecuali ada percanggahan. Percanggahan ataupun bukti-bukti yang menunjukkan kalau kita ambil ayat tu secara literal, berlaku percanggahan. Saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh. Baru-baru ni ada seorang saudara kita mengatakan bahawa hudud dalam Al-Quran ni sepatutnya kita lihat secara metafora. Potong tangan tu maksud dia kita memotong kemampuan dia lah untuk mencuri dan sebagainya. Mungkinlah itu maksud dia kan. Bukan potong tangan secara literal. Kan? Soalan pertama, apa yang memustahilkan ayat tersebut diambil secara literal? Kena jawab tu dulu. Ingat tadi, the default state must be literal. Kecuali ada qarinah yang mengatakan bahawa ia bukan literal. Kecuali ada evidence, ada circumstantial evidence yang menunjukkan bahawa dia bukan literal. Ayat potong tangan. Apa yang memustahilkan ayat itu menjadi literal? Dia kena jawab lah. Kan? Saya tahulah jawapan mereka apa. Mereka akan kata, oh sebab zalim. Sebab zalim. Pada saya itu jawapan budak-budak lah kan. It's a childish thinking, pemikiran budak-budak. Kalau macam tu, cocok injection pun sebenarnya adalah zalim bagi orang yang takut jarum. Walaupun injection ni ada obat yang terpaksa gunakan injection ataupun ambil darah ke dan sebagainya, kita kata doktor tu zalim. Atau pergi dentist, cabut gigi, sakit kadang-kadang. Nak kata doktor tu zalim. Hanya kerana berlaku cabut gigi. Jadi bila dipotong tangan tu, orang yang kata automatically zalim, kita kena tanya dia kenapa zalim. Dan jelas, dia orang tak ada jawapan. Sebenarnya tak ada benda yang menyanggah pun. Tak ada benda yang bercanggah pun. Dan tak perlu untuk kita menjadikan ayat-ayat tersebut daripada metafora, daripada literal menjadi metafora. Tak perlu. Tak ada sebab. Kecuali ayat-ayat contoh. Allah kata, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Di sini ulama Ahlussunnah wal Jamaah khususnya Al-Asy'ariyah kan, kita mengatakan bahawa yad di sini adalah laisa kamitslihi syai'. Sebab ada ayat lain yang melarang kita untuk mengambil ayat itu secara literal. Ada ayat lain yang melarang kita untuk mengambil ayat itu secara literal. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak boleh nak kata tangan dekat situ bermaksud tangan macam tangan kita ni exactly ada 5 jari, ada urat, ada darah, ada tulang, ada daging. Tak boleh. Jadi ayat itu sebagai metafora, metafora pada kekuasaan Allah dan sebagainya. Bagi yang kata hudud ni metafor, dia tanya dia lah, apa ayat yang dalam Al-Quran yang menyanggah ayat hudud itu sehingga memaksa kita untuk menganggapnya sebagai metafora. Kita kena tanya dia orang. Okay. Betul, Zulhafi Zulkifli, seni berfikir yang hilang, erti beragama yang hilang. Oleh Ustaz Hazrizal Abdul Jamil. Saya menggalakkan. Kenapa bila bercanggah kita kena takwil? Kenapa tak terima sebagai memang itu salah? Very good question. Very good question. Okay. Pertama sekali, sebab bahasa kiasan ni kita guna sehari-hari. Okay, bukan Al-Quran saja. Orang biasa pun pakai. Surat khabar pun pakai. Contoh, kita baca surat khabar sunrise, sunset. Kan? Itu bahasa kiasan. Mana ada sunrise, mana ada sunset. Kan? Bukan matahari itu yang terbit. Bumi yang berputar kan. So it's not sunrise. It's not the sun. Jadi statement tu kita nak kata. Kita nak, oh itu bercanggah dengan ilmu. Tidak. Sebab kita faham. Ini bahasa yang digunakan oleh manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuatkan kita faham, apa salahnya Allah pun menggunakan metafora? Kan? Siapa kita nak kata Tuhan hanya mesti bercakap dalam bahasa literal. Tuhan tak boleh bercakap dalam bahasa metafora. Jadi nak katakan sesuatu tu bercanggah pun mesti ada syarat-syarat dia. Antara syaratnya adalah sekali kita kena tentukan the subject yang kita kata contradiction tu adalah sama. Dalam dua kenyataan the subject is the same. Ahmad ada statement A. Statement B, Ahmad tak ada. Ahmad yang A ni sama tak dengan Ahmad yang B? Oh tak, ni Ahmad bin Dul, ni Ahmad bin Pak Ahmad Tempe, contoh kan. Oh, so tak ada contradiction sebab subjek dua orang yang berbeza. Tapi kalau Ahmad yang di sini sama dengan Ahmad yang di sini, dan Ahmad yang pertama literal, Ahmad yang kedua pun literal, baru kita boleh kata ada percanggahan. Ada dan tidak ada. Okey? Boleh Ustaz bagi pendapat tentang ada orang yang boleh belajar dengan rijalul ghaib dikatanya. Okey. Okey, saya jelaskan sikitlah rijalul ghaib ni apa benda
Rijalul Ghaib ni kalau ikut tradisi Sufi bawah ini, Sufi falsafi. Sufi Sunni tak ada benda ni. Sufi falsafi dia ada. Batu ini dia kata ada parlimen roh. Parlimen roh. Saya dah cerita baru-baru ni, parlimen roh yang dianggotai oleh wali-wali besar. Nabi pun kadang join. Diorang ada meeting hari-hari menguruskan rezeki manusia, menguruskan takdir manusia. Gila lah, dakwaan ni gila. Dan mereka yang join tu dia bagi sebagai Rijalul Ghaib. Dan mereka ni berkeliaran di atas muka bumi ni untuk membantu manusia, kan? Mengajar manusia sekian. Benda ni tak ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada dalil daripada Al-Quran, tidak ada dalil dalam sunnah Nabi SAW. Okay? Mungkin cerita Khidir saja, mungkin. Khidir tu ada khilaf, okay? Ada kata hidup, ada kata tidak. Bagi saya cenderung mengatakan sudah tidak ada. Saya bersama dengan para ulama yang kata beliau sudah pun meninggal dunia. Tapi bagi yang percaya dia masih hidup, kemungkinan dia ada kontak dengan orang tertentu. Tapi dia sajalah, bukan Rijalul Ghaib, bukan wali yang dah meninggal masih berkeliaran atas muka bumi ini. Bukan itu. Ini tidak selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kawan-kawan, saya sebenarnya ada dekat 20 poin. Satu poin pun tak selesai lagi sebab banyak soalan. Tapi tak apa, saya kata kita santai. Jadi tak ada soalan ni, saya terus sambung saya punya poin. Tak apa, kita tak semesti kena habis semua lah, kan. Okey. Al-Quran membetulkan cara berfikir manusia. Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburkan Al-Quran? Okay. Kalau ia datang daripada selain Allah, kamu akan dapati banyak percanggahan di dalamnya. Tengok, Al-Quran pun sebenarnya menggunakan aksiom. Kan? Allah nak kata bahawa suatu dakwaan yang penuh dengan percanggahan mustahil datang daripada Tuhan. Jadi dakwaan yang benar tak boleh mengandungi percanggahan. Percanggahan ni apa kita kena belajar? Tu kita kena belajar the law of non-contradiction. Dan daripada the law of non-contradiction ni berkait rapat dengan the law of identity, the law of excluded middle dan sebagainya. Ini semua axiom asas yang semua orang pakai setiap hari. Semua orang pakai setiap hari sama ada dia sedar ataupun tidak sedar. Okey. Jadi Allah pun minta kita test Al-Quran. Tengok Al-Quran ni. Kalau banyak percanggahan, dia bukan datang daripada aku. Tapi Quran ni tak ada percanggahan langsung sebenarnya. Nampak macam percanggahan ada. Nampak macam. Tapi kalau kita selam ke dalam, kita pecahkan betul-betul, kita analyse betul-betul, dia tidak ada percanggahan. Contohlah, ada orang kata, Ustaz, Quran ni bercanggah lah Ustaz. Satu kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi lepas tu ada peperangan untuk menyebarkan Islam. Kan itu memaksa kan Ustaz. Itu paksaan dalam agama Ustaz. Saya kata tidak, awak kena faham. Pertama sekali, memang peperangan berlaku. Umat Islam melakukan peperangan. Umat Islam ada melakukan conquest, perluasan wilayah dan sebagainya. Tapi umat Islam tidak pernah memaksa orang masuk Islam. Bila kita dapat sebuah negara, kita bukan letak pedang kat leher, masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, kami penggal kepala kamu. Itu haram dalam agama kita. Tapi kita kena faham bahawa there's such thing as preemptive strike dalam Islam. Preemptive strike ni, orang belum serang kita dah serang dulu. Kenapa? Sebab kita dapat risikan bahawa mereka dah nak serang kita. Hanya orang bodoh yang akan tunggu. Tak ada satu negara dalam dunia ni pun yang dah dapat informasi risikan bahawa negara A nak serang dia secara pasti, dia tunggu. Tak. Yang kuat, dia akan serang dulu. Sebelum dia orang serang kita, kita serang dulu. Ini untuk keamanan. Untuk keamanan. Tapi Islam tak pergi ke negara orang, paksa. Kau masuk Islam, tak masuk Islam, kami bunuh. Yang Islam minta adalah submission. Kamu surrender kepada kepimpinan Islam. Okay? Sama lah macam United Nations buat sekarang ni. Semua kena terima human rights. Tak terima, dia pergi serang lah. Kan? Orang tak tuduh pun mereka ni barbaric ke teroris ke tidak. Sebab benda ni benda biasa. Orang yang percaya apa yang dibawa tu kebenaran, dia akan nak sebarkan ke satu dunia. Kan? Dan kita, bila ada kuasa, kita akan pastikan bahawa kezaliman tidak berlaku atas muka bumi ini semampu kita lah. Itu yang Nabi buat, para sahabat buat. Untuk mengekang kezaliman. Kalau ada orang minta bantuan kita, katalah kita jadi superpower sekarang, orang minta bantuan kita, kata pemimpin dia menindas mereka, pemimpin dia merampas harta mereka dan sebagainya, kita tak boleh diam. Kita tak boleh diam. Tapi bila kita masuk negara ni, kita tak boleh paksa dia orang masuk Islam. So tidak ada percanggahan. Ada orang dia salah faham, dia ingat ni percanggahan dalam Quran. Nampak secara zahir, bila baca sekilas lalu nampak macam percanggahan. Tapi sebenarnya bukan percanggahan. Okay?
Okey, kita sambung. Jadi itu the law of non contradiction. Jadi hati-hati bila bercakap, bila berfikir. Pertama sekali yang kita kena elak percanggahan. Kita kena konsisten, kita kena jadi umat yang konsisten. Tapi bukan nak kata mustahil kita tanakut, tidak. Orang yang banyak berfikir pun, profesor-profesor ajar mantik logik pun dia boleh buat silap fikir. Sebab manusia tetap manusia. Tapi kerja kita adalah untuk melindung diri kita sedaya upaya. Macam kita lah jaga makanan sebaik-baiknya pun, kita boleh termakan benda salah. Kan? Boleh termakan benda yang buat kita sakit perut. Kan? Manusia adalah manusia. Tapi bukan bermakna tak payah jaga. Jaga sedaya upaya jaga daripada berlaku percanggahan. Okey. Okey. Seterusnya, ya, Al-Quran tegur manusia ni. Di sini antara punca kesalahan berfikir, kesalahan dalam berhujah, okay, adalah to put it simply, tak adil, tak adil, tak objektif dan mengumumkan secara simplistik, simplistic generalization, tak adil kepada kita punya musuh ataupun tak adil kepada opponent kita, opponent kita. Ini sebenarnya yang paling susah. Sebab kita bila nak berhujah ataupun orang serang kita, nak adil susah, kan? Biasanya akan ada keinginan nak serang balik, kan? Nak memfitnah balik. Fitnah tak boleh. Kalau nak serang biasa tak ada masalah. Tapi jangan buat fitnah. Jangan kita kata apa yang dia tak kata. Jangan kita buat fitnah kepada dia, menipu atas nama dia. Ini yang ramai orang tak boleh nak buat. Tengok dekat Facebook komen, mana-mana lah portal politik ke, ekonomi ke, gosip, hiburan sekalipun, orang bergaduh, maki hamun. Sebab apa? Tak boleh adil. Kan? Ini artis yang aku minat, kau kritik dia kenapa? Dia baik tu tak? Kau tak tahu dia baik, kan? Aku kenal dia. Kan? Korang ni semua tak guna, korang ni semua ada agenda. Dah start tuduh orang macam-macam. Tak adil. Al-Quran ajar kita apa? Tengok apa Al-Quran kita ajar. Al-Quran ajar. Surah Ali Imran ayat 112, 113. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di sini sedang mengkritik siapa? Golongan Yahudi. Bani Israel yang duribat alaihimud dhillatu aina ma thuqifu. Mana-mana mereka pergi akan tertimpa ke atas mereka, ditetapkan ke atas mereka zillah, kehinaan. Ada orang tak akan suka mereka. Mana dia orang pergi, dia orang tak suka. Dan orang akan dapat kemarahan, kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya. Kemudian ayat 113 Allah kata apa? Nampak Allah nak ajar kita, be objektif. You marah dengan satu kumpulan, you nak kritik satu kumpulan, satu bangsa ke satu agama, you kena adil. Allah kata laisu sawa, laisu sawa, kan? Mereka semua tak sama. Jangan kita main pukul rata. Yahudi, Bani Israel. Kan? Hari ni kan, geng-geng konspirasi yang ekstrim. Konspirasi memang ada, tapi ekstrim. Yahudi je. Dia nak kata benda ni salah, ni Yahudi buat. Ya Allah, Yahudi tak boleh buat apa-apa benda baik ke? Adakah Yahudi syaitan? Semua Yahudi syaitan? Dia nak kata benda ni salah, Yahudi yang buat. Yahudi yang buat vaksin. Yahudi yang buat ni. Yahudi yang buat tu. So, ada orang Cina tak boleh buat salah. Orang Melayu tak boleh buat salah. Orang India tak boleh buat salah. Orang putih tak boleh buat salah. Orang South American tak boleh buat salah. Orang African tak boleh buat salah. Kita tak kata, ini vaksin African yang buat. Kan? Tak, Yahudi. Bila dengar Yahudi, kita jadi triggered. Kan? Yahudi kan. Allah ajar kita, adil. Tak semua mereka sama Allah kata. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Ada di kalangan ahli kitab sekumpulan yang bangkit, berdiri, mendirikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ana al-laili wa hum yasjudun, di tengah-tengah malam dan mereka sujud kepada Tuhan. Maksud dia ada di antara mereka yang ikhlas, ada di antara mereka yang baik, yang soleh, yang ikhlas. Ada yang kata ayat ni zaman sebelum Nabi datang, kan? Ada ulama yang kata ayat ni boleh berterusan sampai ke hari kiamat. Kan? Walaupun mereka belum masuk Islam, ada di kalangan mereka yang sebenarnya sangat hampir dengan Islam. Dan mereka tak mau kerosakan kepada manusia. Mereka baik, mereka ikhlas, mereka buat baik kepada manusia. Mereka nak cari kebaikan, nak cari kebenaran. Ada orang macam ni. Okay, so kita hati-hatilah bila sebut nama bangsa ni. Kita jangan jadi resis. Allah tak ajar kita jadi resis. Allah yang paling berhak sebenarnya nak hentam golongan Bani Israel ni. Tapi tengok Allah ajar kita, right, be objective. Jangan generalize. Okay.
Rahmat Dusuki, saya setuju lah dengan Dasuki, dengan apa yang Encik Rahmat katakan tentang falsafah, ya. Tapi falsafah ni ada macam-macam lah dia punya takrifan dia kan. Ada kata falsafah ni memang Greek, tak boleh nak pisahkan daripada pengaruh Greek. Ada kata falsafah ni umum, falsafah ni adalah usaha akal. Jadi saya lebih cenderung kepada yang kedua lah. Kalau falsafah yang ada DNA Yunani ni, of course lah kita tak setuju. Tapi bila kita kata falsafah ni, falsafah ni ibu juga kepada ilmu sains tau. Orang kalau tak berfalsafah, sains pun akan terkandas. Dulu sains pun adalah di bawah cabang natural philosophy. Kalau nak tahulah, ilmu sains hari ini dulu, kalau dekat Universiti Barat, diletak di bawah kategori natural philosophy, falsafah tabi'i. Okay, dia dulu adalah satu bentuk falsafah. Okay, jadi falsafah ni penting sebenarnya, dan falsafah ni bukan cakap tentang Yunani purba, tidak. Falsafah ni adalah usaha manusia berfikir secara teratur, yang macam apa yang Saudara Rahmat kata. Adakah benar Ibn Taymiyah berkata jalan para sufi sudah rosak? Saya tak pasti the exact statement, tapi Ibn Taymiyah banyak mengkritik jalan sufi lah. Tapi dia pun ada tulis satu jilid tentang tasawuf dalam Majmu' Fatawa dia. Dia bukan anti sufi, dia anti penyelewengan yang berlaku dalam tasawuf. Okay, dia anti Ibn Arabi dan jalan sufi wujudi, batiniyah dan sebagainya. Di sini kami bersama dengan Ibn Taymiyah. Ada orang cuba rationalize Isra Mi'raj untuk apa? Untuk pertahan agama dengan fizik berlandaskan wahdatul wujud, asalatul wujud, tashkikul wujud, harakatul wujud. Boleh terangkan istilah-istilah ini? Okay. Saya sejujurnya saya tak pernah dengar orang pertahankan Isra Mi'raj dengan wahdatul wujud. Saya tak pernah dengar. Tapi kalau nak minta saya jelaskan wahdatul wujud, asalatul wujud, tashkikul wujud, harakatul wujud, saya tidak berkemampuan sebenarnya. Okay. Kalau secara literal, wahdatul wujud saya dah jelaskanlah banyak kali. Asalatul wujud, saya tak berani untuk menjelaskan. Tashkikul wujud ni pelik statement dia pelik. Sebab tashkik ni meragukan kewujudan. Dan saya tak pasti apa kaitannya dengan Isra Mi'raj. Harakatul wujud adalah pergerakan kewujudan. Okay, tapi secara istilahi saya tak berani untuk menjelaskan. Isra Mi'raj ni pun salah satu contoh lah. Orang kata ni tak masuk akal kan. Dia bukan tak masuk akal, dia kata bercanggah dengan akal. Kan? Kena jelas bahawa Isra Mi'raj ni tak menyanggah akal langsung. Dia tidak menyanggahi akal. Sebab tu kena belajar hukum akal betul-betul. Apa maksud mustahil? Apa maksud wajib? Apa maksud jaiz? Apa yang dimaksud sebagai mustahil aklan? Apa yang dimaksudkan dengan jaiz aklan? Apa yang dimaksudkan dengan wajib aklan? Kita kena faham. Tak boleh senang-senang kata benda ni bercanggah dengan akal. Isra Mi'raj tidak bercanggah dengan akal. Okay? Dia melangkaui akal. Okay? Dia melangkaui akal hari ini, tak faham macam mana nak explain. Mungkin 100 tahun daripada sekarang kita boleh explain dengan ilmu sains. Wallahu alam. Tapi menyanggah tidak. Dia tidak menyanggah. Dalam agama kita tak ada satu benda pun yang menyanggahi akal. Tidak ada satu benda pun yang menyanggah. Yang melangkau banyak. Menyanggah tak ada. Law of non-contradiction tu Platonic idea. Dia bukan Platonic idea. Okay? Dia adalah axiom yang ada dalam minda semua manusia. Kita tak boleh hidup tanpa the law of non-contradiction ni. Saudara Fitri Samad, you will not be able to write that statement, that comment that you've written, without the law of non-contradiction working in your mind. Sebab, kalau law of non-contradiction batal, all the statements that you made in this comment becomes meaningless. Because every single statement that you make, it can mean the opposite also. Yes and no means the same. Okay? Follow law and not following law can mean the same thing. Non-contradiction and contradiction can mean the same thing. So statements becomes meaningless. Kita tak boleh nak sebut apa-apa. Dan apa saja kenyataan akidah menjadi tidak bermakna. Saya bukan nak mengkritik Saudara Fitri, tapi saya menjawab soalan Saudara Fitri dengan jawapan ini. Kalau non-contradiction, law of non-contradiction ni batal, maka soalan ini juga terbatal sekali. Okay? Apa pandangan Ustaz penggunaan nama Allah untuk agama lain? Saya dah kata dalam komen saya, ini saya nak kaitkan dengan salah satu lagi kesalahan berfikir dalam Al-Quran tentang isu nama Allah ni.
Ini adalah kesalahan tentang takrif. Bila kita berbincang, bila kita berdebat, bila kita berhujah, kadang-kadang ada beberapa istilah kunci dalam perbincangan tersebut yang kita harus jelaskan dan kita harus faham makna perkataan itu. Saya ambil contoh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Surah Al-Baqarah 258. Tidakkah kamu melihat tentang dia yang berhujah dengan Ibrahim? Okey. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan an atahullahu mulka idh qala, dia ni adalah orang yang Allah telah kurniakan kerajaan, Namrud. Ingatlah apabila Ibrahim berkata, Tuhan aku, dia yang menghidupkan dan mematikan. Okey, ni bila Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud ni, nak menunjukkan bahawa Tuhan yang sebenar Tuhan ni lebih hebat daripada Tuhan yang disembah oleh Namrud. Bahkan ada yang mengatakan Namrud ni mendakwa sebagai Tuhan sendiri. Kan? Dia mendakwa sebagai Tuhan. Dalam ayat ni jelas dia kata, kau dakwa Tuhan kau boleh hidupkan dan mematikan, aku pun boleh hidupkan dan mematikan. Dan macam mana dia buat? Macam dia buat? Kan? Ahli tafsir mengatakan bahawa dia dia perintahkan pengawal dia keluarkan seorang banduan yang sepatutnya dihukum bunuh, dan pada waktu itu dia kata aku lepaskan kau. Soalnya dia kata aku telah menghidupkan seseorang yang sepatutnya mati. Lepas tu dia bunuh salah seorang pengawal dia. Ni aku mematikan orang yang hidup. Jadi aku pun boleh menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Aku boleh menghidupkan, aku boleh mematikan. Apa masalah pada hujah dia ni? Apa masalah hujah dia ni? Ini masalah tidak menghormati maksud perkataan. Itu bukan yang diceritakan oleh Nabi. Nabi Ibrahim tak bercakap tentang hidupkan dan matikan secara kiasan. Di sini Nabi Ibrahim jelaskan secara literal. I'm talking about giving life and giving death, causing to die secara literal. Tapi si Muhammad Namrud ni dia ambil secara metaphorical pula. Banyak je orang berhujah jadi caca marbah macam ni. We use the same word but you mean something else, I mean something else. Okay. Sebab tu Nabi Ibrahim tak layan benda tu. Nabi Ibrahim seolah-olah kata Muhammad ni dol lah. Dia punya level very low. So Nabi Ibrahim terus kasih example lain. Qala Ibrahimu fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kan? Allah, Tuhan sebenar ni mendatangkan matahari daripada timur. Maka kau datangkan daripada barat. Kalau kau Tuhan juga lah. Kalau Tuhan. Fabuhital ladzi kafar. Maka dia terkedu. Maka dekat sini kita lihat ada falasi, kesalahan berfikir. Dia bukan setakat mungkin bukan kesalahan yang tak disengajakan, mungkin disengajakan. Tapi kita boleh belajar sebab ada orang yang tak sengaja pun terbuat benda macam ni. Contoh macam isu kalimah Allah ni kan. Orang nak kata kami pun sembah Allah juga. Al-Quran sebut kan. Kalau tanya dia orang, siapa yang cipta langit dengan bumi dan sebagainya, la yaqulunallah. Mereka kata Allah. Kita pula baca, dia tengok, dia orang sembah Allah. Dia orang iktiraf Allah Subhanahu wa taala. Kita kena bezakan antara istilah ataupun lafaz Allah tu yang diguna secara adat. Adat ni sehari-hari orang pakai. Orang Cina pun kadang Tuhan Allah, orang India pun Allah. Dan lepas tu ada Allah secara teologi. Allah secara adat ni memang dah digunakan lama. Asal-asalnya para nabi yang guna. Menunjukkan kepada Tuhan yang Esa yang sebenar. Tapi selepas agama ni telah dikorupsikan, telah dirosakkan, istilah Allah tu kekal, tetapi takrif dia ataupun makna dia telah dikacau bilaukan. Cuba tanya orang Kristian yang kata, Tuhan kami pun Allah juga. Kan? Kita kata, you're not being fair to yourself, you're not being consistent, you're not being truthful. Sebab, be frank with me, what is this Allah to you? What is the reality of this Allah to you? Bila kita minta dia takrifkan, bila minta dia jelaskan, you akan perasan bahawa Allah yang dia percaya bukan Allah yang kita percaya. Jadi mereka nak gunakan Allah tu tak boleh. Sebab the word Allah means the one true God, Tuhan yang Esa, yang tidak ada anak, yang tidak diberanakkan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah. Dan hati kecil mereka sebenarnya setuju itu Allah yang sebenar. Tapi mereka nak masukkan juga Jesus Christ.
nak masukkan juga Holy Ghost. Itu sudah merosakkan makna Allah itu sendiri. So kalau nak rosakkan makna tu, jangan guna perkataan tersebut. Guna perkataan lain. Guna perkataan lain. Dalam bahasa Melayu dah ada lafaz Tuhan dah. Kan? Dan Tuhan tu boleh digunakan secara plural. Tuhan-Tuhan. Allah tak boleh. Allah tak boleh nak kata Allah-Allah. Tapi dalam Bible, yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia guna Allah-Allah. Perkataan Allah tu dah digunakan sebagai capital A ada, Allah capital A ada, Allah small a ada. Lepas tu Allah-Allah. Allah boleh jadi plural. Ini adalah falsi. Ini adalah falsi. Okay? Kalau kita nak cakap, oh, I percaya Allah, you pun percaya Allah. Wait. Allah you apa? Sama macam golongan transgender hari ni. Ataupun golongan LGBTQRSTUV kan sekarang ni. Dia kata apa? Oh, I'm a male. Kan? Dia padahal lahir dengan jantina seorang wanita. Dia kata, saya lelaki. Saya lelaki. So macam mana kita? Kita boleh terima. Hanya kerana dia dakwa dia lelaki. Hanya kata dia dakwa, hanya kerana dia dakwa dia lelaki. Kita guna perkataan yang sama. Oh, sama. I lelaki, you pun lelaki. Boleh kita setuju? Tak boleh. Kita kena tanya dia, lelaki tu apa tu you? What is a man? What is a male? Dia tak akan boleh jawab benda ni. Sebab dia akan kata bahawa, oh, saya lelaki ni adalah apa yang saja yang saya tentukan. Dia tak akan kata lelaki ni ada male organ. Sebab wanita yang nak jadi lelaki, transgender, dia pun banyak yang tak, saya tak pastilah operation letak zakar tu dah berjaya ke tidak. Setahu saya dah berjaya, ada orang yang dah buat. Dia perempuan, orang letak zakar dan zakar dia tu berfungsi. Wallahualam, saya tak tahu. Saya rasa dia orang boleh lah letak zakar tu, tapi zakar tu berfungsi atau tidak saya tak tahu. Saya tidak pasti. Saya rasa belum boleh lagi dan tak mustahil di masa hadapan dia orang dengan teknologi sekarang ni dia orang boleh buat. So kita tanya dia, apa makna lelaki? Kan? Apa makna lelaki? Ada yang mungkin jawab yang ada male genitals. Kan? Ada yang kata, so bila dia ditentukan sebagai lelaki? Oh, dia ditentukan sebagai lelaki bila dia pilih. Bukan bila dia dilahirkan tu dengan genital lelaki dia lelaki. Bila dia pilih dia lelaki maka dia adalah lelaki. Regardless of the alat kelamin dia. So kalau lelaki itu tak ada kaitan dengan alat kelamin, okey, kata lelaki tak ada kaitan dengan alat kelamin, so apa salahnya kita panggil wanita yang dalam bahasa asal wanita sebagai lelaki? Seorang wanita biasa, dia wanita. Semua biologically perfect perempuan, tapi dia identify, dia kata dia lelaki. Akhirnya perkataan lelaki dengan perempuan ni dah tak ada makna langsung. For a word to mean something and mean its opposite in the same time, that means the word has no meaning. The word has no meaning. Yang ada genital lelaki, yang tak ada genital semua boleh panggil lelaki juga. So hancur kata bilau. Bahasa akan rosak, bahasa akan roboh. Sekarang ni kan dia ada kekeliruan besar dekat barat tentang transgender athletes. Saya kelakar, kita tengok, kita ketawa je kan. Dia orang tak boleh fikir. This problem will rise. Kan? Nanti bila transgender man, transgender male, yang asal perempuan jadi lelaki, pergi masuk semua sports perempuan, habis. Nanti perempuan-perempuan tu yang dulu sokong transgender, sokong LGBT, they will start rethink. Ini kegilaan, ni kebodohan. We've made a mistake. We have regressed. Dia akan sedar bahawa LGBTQRSTUV ini adalah gerakan yang memundur ke belakang, memundurkan manusia, melambatkan manusia, bukan memajukan manusia. Sebab dia merosakkan bahasa, merosakkan kesihatan manusia, bahkan merosakkan mental health seorang manusia. Okay, kajian-kajian banyak menunjukkan bahawa transgenders are prone to mental illness. Bukan kerana tekanan daripada orang sekeliling, tidak. Sebab mereka buat kajian, golongan LGBT yang duduk dekat negara-negara yang menerima mereka pun, dia orang punya mental health performance pun adalah sangat teruk. Sangat teruk. Jadi mereka tak boleh dakwa, oh kami stres, kami nak bunuh diri sebab kami hidup di kalangan orang Islam yang tidak menerima kami. Kalau kamu menerima kami, maka kami tak akan ada mental problem. Tidak. Sebab di negara-negara first world country yang ada freedom of transgenderism dan sebagainya, yang sokong LGBT pun, diorang punya mental health yang teruk ada di kalangan LGBTQRSTUV ni. Okay,
Sebab benda tu melanggar fitrah yang Allah jadikan awak. Jadi jangan nak salahkan kritikal orang yang menekan awak supaya awak berubah tu, dia orang sebenarnya nak tolong awak. They are the ones who will make you be healthy back sebenarnya. Tapi kamu dah, dia orang yang buat saya nak bunuh diri. It's not them. Sampai sekarang ada yang nak murtad sebab orang tekan kata jangan, orang yang awak semua tahulah kan. Sebenarnya yang buat dia orang jatuh dalam mental illness adalah pilihan mereka sendiri. Pilihan mereka sendiri yang buat mereka fall into mental illness. Okay? Bukan tekanan orang sekeliling, bukan tekanan orang sekeliling. Hadis capal Nabi naik arasy Allah tak sahih setahu saya. Setahu saya tidak sahih. Lagipun tak ada pun cerita yang Allah kata kepada Nabi Muhammad, kau tak payah buka capal kau. Tak ada pun. Dan kita tak tahu pun Nabi pergi Isra Mi'raj naik pakai capal ke tak pakai capal. Siapa yang beritahu? Mana cerita yang kata Nabi pergi Isra Mi'raj dengan capal? Baju apa dia pakai pun kita tak tahu. Nabi pakai sarban ke pada waktu tu kita tak tahu. Nabi pakai kasut ke tak pakai kasut kita tak tahu. Nabi kadang-kadang jalan tak pakai kasut. Kan? Kadang-kadang Nabi hufatan, Nabi jalan tak pakai selipar. Kadang-kadang. Bukan all the time. So, what makes you think that every time Nabi pergi sana, pergi sini, mesti Nabi pakai selipar? Mesti Nabi pakai kasut? Mesti Nabi pakai sandal? So, ini benda adalah spekulasi atas spekulasi atas spekulasi. Lepas tu dijadikan perlambangan dan sebagainya. Walaupun saya tak katalah syirik, tapi benda ni, ini adalah simptom masyarakat yang tidak berfikir dengan betul. Okey, yang mengikut saja. Yang mengikut saja. Dalam tauhid adalah irada Allah ta'aluk kepada janjinya. Contohnya orang kafir tak akan masuk syurga. Jadi pemikiran kita seolah-olah mustahil Allah akan memungkiri janjinya, sedangkan bukankah ianya seolah-olah mewujudkan keterpaksaan kekuasaannya pada janjinya. Okey. Allah kata, kataba ala nafsihir rahmah. Aku menetapkan ke atas diri aku kasih sayang. Maksud dia Allah akan berkasih sayang most of the time. Bukan bermaksud all the time, kan? Allah ada hancurkan umat-umat terdahulu juga yang dah melampau. But the default state, Allah may default sikap, kalau kita boleh guna term tu, adalah rahmat. Allah menetap ke atas diri dia. Kan? Jadi bolehlah kita kata dia tetapkan atas diri dia, tapi dia bebas menetapkan benda tu atas diri dia. Dia yang tetapkan atas diri dia. You see, bukan orang lain. Kalau kita nak kata Allah terpaksa, orang lain tetapkan atas dia, maka dia terpaksa. Kalau macam saya yang tetapkan atas diri saya, bahawa setiap pagi saya mesti exercise 20 minit, pukul 7 pagi. Kan? Adakah nak kata saya ni terkongkong oleh diri saya sendiri? Tak. Saya yang pilih. Kalau orang lain yang paksa saya, benda tu kita kata sebagai keterpaksaan. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dan dia beritahu kita dia tidak akan mungkir janji dia. Okey, adakah kita nak kata semua orang yang tidak akan mungkir janji itu terpaksa? Tidak. Semua orang pernah melunaskan janji masing-masing. Adakah awak terpaksa? Adakah awak yang janji? Kan? Jadi nak kata terpaksa tak boleh. Awak yang janji dengan bebas. Dengan bebas awak berjanji. Tak ada orang paksa. Maka awak berjanji dan awak berjanji untuk tunaikan. Janji yang Allah buat untuk tunaikan tu adalah Allah buat dengan kebebasan dia. Dia berjanji dengan kebebasan. Tak ada orang paksa Allah untuk janji. Kan? Tak ada orang paksa Allah, pasti aku boleh sampai muka bumi nanti aku buat baik, engkau mesti kasih aku pahala. Allah kata okey. Tak ada. Dia yang nak kasih out of his grace. Out of his grace. Ada seorang ex-Muslim bertanya, if Islam is a religion of peace and justice, kenapa once dah embrace Islam, sekiranya dia murtad, hukumannya mati? Termasuk orang itu tiada pilihan once dah bergelar Muslim. Di mana yang dikatakan justice? Okey. Soalan baik daripada Fatin. Okey, satu hakikat kita kena terima bahawa memang ada hadis Nabi kata siapa yang meninggalkan agamanya bunuh dia. Tetapi di zaman Nabi SAW sendiri ada orang-orang yang telah murtad, Nabi tidak bunuh. Nabi tidak bunuh. Boleh baca sejarah ni, boleh Google saja sahabat yang murtad yang Nabi tidak bunuh. Adakah itu contradiction? Pertama sekali kita kena tanya soalan. Betul ke kenyataan Rasulullah SAW itu secara umum? Semua orang yang murtad kita kena bunuh. Tak betul. Bukan itu yang difahami oleh ulama kita. Contoh, orang yang murtad, lepas tu dia pergi keluar negara Islam, dia pergi tinggal dekat Amerika. Tak payah. Kan? Tak payah.
Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau membunuh orang tersebut membawa mudarat yang lebih besar, okey, membawa kematian nyawa orang lain yang lebih besar, maka tak boleh. So that hadis Nabi SAW, siapa keluar agama dia, bunuh, itu tidak boleh diambil secara umum. Dan para ulama pun tidak memahami setiap kali sesiapa yang murtad bunuh dia. Tidak, dia bukan macam tu. Okey, tapi ada hukuman bunuh. Kenapa? Saya jelaskan di sini. Tengok bagi saya hukum bunuh orang murtad ini yang ada dalam fiqh ni, bila ada kerajaan Islam dulu, saya tak cakap tentang sekarang, saya cakap tentang dulu. Sekarang ni kalau nak buat, kena ada syarat-syarat yang sangat ketat. Negara kena negara Islam, kena ada pendidikan Islam yang betul dan sebagainya, serahmah yang mungkin. Hukum membunuh orang murtad ni sebenarnya menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang serius dengan agama dan serius dengan kebenaran. Apa maksud saya serius tentang agama dan serius tentang kebenaran? Dia macam ni. Islam tak kasih manusia anggap agama ni macam buffet tau. Oh, hari ni aku masuk Buddhism, aku try. Oh, tak suka lah. Besok aku keluar, aku tukar, aku jadi Kristian. Try kan. Tak apa. Nanti kalau tak suka, keluar je. Kan? Oh, tak suka Christianity, masuk Hinduism pula lah. Islam tak kasih buat macam tu. This is not a plaything. Agama bukan buffet. Makan, buang. Bukan. Agama bukan lifestyle. Tidak. Sebelum kamu masuk Islam, kamu fikir betul-betul. You think seriously. Because ini bukan hidup mati ni. Dakwah Islam adalah Islam agama yang benar. Tuhan adalah Tuhan yang satu. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Kamu tolak benda ni, kehidupan kamu akan susah di dunia akhirat. Okay? So jangan masuk dulu. Wait, jangan gopoh. Dalam Islam, kita tak boleh senang-senang masuk Islam dulu. Tak apa, nanti kita bincang cerita lain. Nanti dulu. Sebab ramai orang yang masuk Islam secara sembrono, lepas tu dia tinggalkan Islam. Akhirnya meninggalkan kesan yang buruk kepada orang lain. Meninggalkan kesan yang buruk kepada orang-orang yang jahil. Oh, ni dia dah masuk Islam, dia keluar. Ni menunjukkan Islam ni merepek. Sebab tu Islam kata, nanti dulu. The consequences is serious. You masuk Islam, you tak boleh kata I'm a Muslim, lepas tu you tak nak solat, you tak nak puasa, you tak nak zakat, you tak nak haji. Kan? Lepas tu you nak berzina. You nak berzina secara terang-terangan, you nak mencuri, you nak siap dada, you nak jadi LGBT. Tak boleh. Jadi sebelum isu membunuh orang murtad ni, isu siapa masuk Islam dah ada komitmen. Kena akui bahawa Islam ni ada komitmen dia. Tak boleh suka-suka, saya nak masuk Islam tapi saya tak nak solat. Saya nak masuk Islam tapi saya masih nak sembah Jesus Christ. Tak boleh. That means you do not want to become Muslim yet. You're not ready. So, don't come in before you are ready. Take this seriously. Ini hebatnya Islam. Don't take truth as a plaything. It's a serious thing. You tak ready, you tak sure, you jangan masuk dulu. You dah sure, you know the consequences, and you masuk. Tapi bila you masuk, you tak boleh keluar. Bila you dah masuk, you tak boleh keluar. Okay? Ada freedom tak? Ada. Freedom dekat mana? Masuk. Masuk tak masuk, that's your choice. Tapi you boleh study Islam even before you masuk. Islam ni bukan macam Freemasonry. Kan? You masuk dalam, baru you boleh faham exactly everything yang diorang buat. Walaupun sekarang ni diorang dah expose lah. Dulu. Cerita dulu Freemasonry tertutup. Nak tahu kena masuk dulu. Lepas tu dikatakan tak boleh keluar. Dikatakan lah. Islam bukan macam tu. Sebelum you masuk, you boleh kaji A to Z pasal Islam. You boleh jumpa ulama Islam. You boleh tanya, you boleh pergi masjid. Boleh tanya ustaz-ustaz, boleh tanya ulama. Pastikan dulu. Dan ustaz-ustaz boleh tell you very clearly. You dah masuk, you tak boleh keluar. So you tak boleh kata, I tahulah Islam ni dah masuk tak boleh keluar. Tapi, I nak masuk Islam juga. Kan? Lepas tu dia gopoh masuk Islam, lepas tu dia nak keluar daripada Islam. Menunjukkan orang ni, dia tak serius. He's not a serious thinker. Dia nak bermain-main dengan kehidupan dia. Dia nak bermain-main dengan agama dia. Okay? Jadi Islam kata, you nak masuk, itu hak you. Itu pilihan you. That's where your freedom is. But once you masuk, you ada commitment. Macam ni lah. Macam ni, saya kasih contoh. Saya belum jadi citizen Malaysia lagi. Okay? Kalau saya nak jadi citizen Malaysia, boleh tak saya kata, I want to be a Malaysian, tapi saya tak nak ikut undang-undang Malaysia. Saya tak nak ikut perlembagaan Malaysia. Jangan paksa saya ikut perlembagaan Malaysia. Jangan ikut saya. Jangan paksa saya. Dekat Malaysia, kalau bawa dadah sekian-sekian berat, hukum gantung. Betul tak? Hukum gantung. Boleh saya kata, oh ini menghalang kebebasan saya sebagai manusia. Tak boleh.
Once you become a Malaysian, you are binded by the law of Malaysia. Once you are Singaporean, you are binded by the law of Singapore. Orang tak kata pun, oh ini paksaan. Kan? Okey, ada orang kata, oh, tapi dia boleh buang kerakyatan dia, Ustaz. Sebab itu soal kenegaraan. Awak boleh tukar negara ke tempat lain. Tapi bila kita sampai hal kebenaran agama, once you leave Islam, you are rejecting the truth. You are rejecting the truth. So before you reject the truth, don't masuk dulu. Don't come in and then to reject it later. So kalau nak kata tak ada kebebasan, saya tak setuju lah. Dia ada kebebasan. Tapi bila masuk ada syarat. Okay? Ada syarat. Sekarang ada gerakan super straight. Nak purely logic mengarut golongan. Ya betul. Saya baru baca tadi. Pasal super straight ni. Okey lah. Kat barat dia macam tu lah. Satu isu keluar, lepas tu keluar grup anti, lawan bergebang-gebang. Diorang pun tak ada objektif moral yardstick. Anyone can say anything, anyone can make any NGO, any movements. And so they are always in a constant state of changing. Okay. LGBT asalnya ialah sakit mental tetapi ditukar. Betul, pada asalnya dia masuk dalam DSM 2 ke DSM 1, saya tak ingat. 1970 plus. Psychiatrist masih menerima LGBT ni sebagai penyakit mental, lepas tu dikeluarkan. Sekarang ni pedofilia pun sebenarnya penyakit mental, tapi trust me, the next 10-20 years akan keluarkan juga. Itulah diorang tak ada objektif moral yardstick. Tuhan tak boleh cipta anak sendiri sebab bercanggah dengan hukum akal untuk Tuhan. Tuhan tak boleh cipta anak sendiri sebab bercanggah dengan hukum akal untuk Tuhan mempunyai anak. Adakah ini bermaksud Tuhan juga terikat dengan the law of non-contradiction? Okey, Tuhan tak boleh cipta anak sendiri. Dia, statement tu sendiri problematik. Soalan tu salah. Macam ni nak saya tanya. Okey, Ustaz bujang kan? Isteri Ustaz berapa orang? Kan? Ustaz bujang, isteri Ustaz berapa orang? Kan? Soalan tu salah. So kalau soalan dia berbentuk Tuhan tak boleh cipta anak sendiri sebab bercanggah dengan hukum akal, dia macam ni. Kalau Tuhan cipta anak sendiri, apa jadi tu? What happens? Kalau Tuhan cipta anak sendiri, bila kita sebut anak yang kita faham, anak ni adalah dia mengandungi sebahagian daripada ayah dia. Sebahagian daripada ayah. Bila kita kata Tuhan ada anak, anak dia itu, adakah dia Tuhan sempurna? Tak boleh nak kata Tuhan sempurna. Kenapa? Sebab dia ada permulaan. Makna Tuhan tak ada permulaan. Anak Tuhan ada permulaan. So dia bukan Tuhan. Kalau nak kata dia sebahagian Tuhan, dah jadi masalah besar. Menunjukkan bahawa Tuhan ada bahagian-bahagian. Dan bila Tuhan ada bahagian, Tuhan memerlukan. Bahagian A dia memerlukan bahagian B. Makhluk saja yang ada bahagian. Tuhan tidak ada bahagian-bahagian yang memerlukan satu sama lain. Tidak. Dia esa, dia tunggal. Dia satu dari segi dia kam muttasil dan munfasil dalam istilah mantik dia. Dia esa dan dia tu tidak berbahagian. Tidak berbahagian. Kita ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada mulut, kan? Ada depan, ada belakang, ada roh, ada jasad. Allah Subhanahu Wa Taala bukan begitu. Ini yang diajarkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebelum saya nak kata dia menyanggah law of non-contradiction, saya kata soalan itu salah. Soalan itu does not make sense. Dia macam soalan, boleh tak Tuhan cipta sesuatu yang macam dia? You see, look at the question. Bolehkah Tuhan cipta sesuatu yang macam dia? Yang sama macam dia? Sama macam awak tanya, boleh tak Allah cipta sesuatu yang dia dan bukan dia dalam masa yang sama? That statement means nothing. You see? Dia bukan masuk isu non-contradiction ataupun contradiction. The question itself means nothing. Sebab kalau Tuhan boleh cipta sesuatu yang macam diri dia, apa jadi? Perkataan cipta tu dah tak ada makna. Sebab cipta ni maksud dia tak ada, lepas tu dia ada. Sedangkan Tuhan sentiasa ada. Macam mana Tuhan yang kedua tu boleh jadi sama dengan Tuhan yang pertama, sedangkan dia ada permulaan? Nampak? Sebab lafaz cipta tu is to create from nothing. Create from nothing. Tuhan yang A, ever existing. Yang B, tak ada, lepas tu ada. Jadi macam mana boleh jadi sama? So, the question itself is problematic. The problem,
The question itself is problematic. Katalah saya, boleh tak Allah buat diri dia ada dan tak ada dalam masa yang sama? Saya kata tak boleh. Tak boleh. Bukan kerana Allah lemah, bukan kerana kudrah Allah tu tidak merangkumi segala-galanya. Tetapi soalan itu sebenarnya tidak ada makna. That question has no meaning. Okay, the question has no meaning. Adakah patut ilmu logik diajar di sekolah menengah? Ya, sangat patut. Sangat patut. Asas lah. Tak payah dalam sangat. Just asas. Most important pada saya adalah falasi. Falasi penting. Kena belajar kesalahan saya berfikir. Saya tak masuk banyak lagi. Ada berlambat-lambat berpuluh-puluh fallacies of thinking dalam Al-Quran. So, kalau untuk yang dilahirkan Islam sama juga Zulkifli. Saya tahu ni tentang soalan murtad kan. Sama juga. Kalau nak keluar Islam, silakan. Okay, keluar. Tapi jangan duk mencanang. Saya murtad daripada Islam dan saya nak ajak orang lain murtad daripada Islam. Dekat negara Islam. Tak boleh lah macam tu. Sebenarnya bukan tentang Islam saja. Semua negara dalam dunia macam tu. Awak orang Singapura. Contoh orang Singapura. Awak buat declaration, saya sudah tidak lagi percaya dengan perlembagaan Singapura. Saya tak percaya pada negara demokrasi. Saya tak percaya kepada meritokrasi. Saya tak percaya pada sekularisme. Dan saya sebarkan benda ni dekat Singapura. Saya kata, jangan percaya perlembagaan. Lawan perlembagaan. Apa akan jadi? Saya akan kena charge with treason. Dan treason in Singapore, capital punishment. Sama juga saya rasa dekat Malaysia ke, dekat Amerika Syarikat ke, dia ada secret, ada benda-benda secret yang you tak boleh nak hentam, you tak boleh nak serap. You tak setuju dalam hati, diam je lah. Kan? You kalau hentam secara public, you boleh kena charge with treason. Kat China pun macam tu. Kan? Negara-negara pun macam tu. So, constitution of the country ni secret. Tak boleh nak langgar. Langgar, treason. Boleh kena capital punishment. So, Islam pun macam tu. You tak setuju dengan Islam, you tak boleh terima, you tinggalkan negara Islam, you go to other countries, you jangan duduk dekat negara Islam, lepas tu sebarkan, umumkan saya dah murtad. Of course lah you kena. You nak keluar, leave the country, senyap-senyap, tinggal kat negara lain, itu choice you sebagai seorang manusia. Okay. Yang Islam kata suruh bunuh ni orang yang declare. Bila dia declare, satu penyakit dah tercetus. We have to do something about it. We have to hapuskan secepat mungkin. Tapi bukan hari ini declare dia murtad, besok bunuh, astagfirullah, bukan macam tu. Dan ada, diberikan beberapa hari untuk bertaubat, berbincang, berdebat dengan para ulama, menyatakan apa yang dia tak setuju, apa masalah dia, bukan terus-terus murtad je, dia dihukum bunuh. Dan hanya murtad yang jahat saja yang akan declare. Dia bukan sekat murtad, dia nak orang lain murtad sama dengan dia. Dia saja yang akan declare. Kalau dia tak nak buat benda tu, dia tak declare. Dia tinggalkan negara dia atau dia simpan dalam hati dia je. Orang tak tahu orang dah murtad. Tak tahu. Kan? Orang yang declare ni, dia ada malicious intention. Malicious intention. Okay? Setengah gopoh mengajarkan syahadah kepada bukan Islam tanpa menjelaskan tentang Islam. Betul lah. Okay? Minta Ustaz komen teori multi-universe. Multi-universe ni adalah speculation je. Dia tidak ada fakta. Dia tidak ada fakta. Kadang-kadang ni golongan etis ni, dia orang pun macam geng-geng superstition juga. Dia suka campak teoris, nampak macam fakta, tapi teori saja. Tanyalah mana-mana ahli fizik, cosmologist, tanya dia orang, ada evidence tak kepada kewujudan multiverse? Kita percaya ada multi-dimension. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau nak kata multiverse, dia nak kata multiverse ni, kalau dia orang kata multiverse ni alamin, alam-alam yang berbeza. Maksudnya alam jin universe dia sendiri, alam manusia universe dia sendiri. Kita tak ada masalah. Walaupun istilah universe tu everything there is. Kan? Nampak istilah universe ni, kalau kita kata multiverse, dia dah jadi macam contradiction in terms. So, multi-universes kata, dia orang kata asal multiverse adalah multi-universes. Bila sebut universe ni everything there is. So kalau you kata everything there is ni ada banyak, so the term itself become problematic. Tapi kalau yang dia maksudkan dimension, kita tak ada masalah untuk menerima ada banyak dimension. Tapi kalau dia orang kata, di dimensi lain axiom boleh langgar. Maksudnya Tuhan boleh ada 3. Itu of course lah, kita tentang habis-habisan. Kita menentang habis-habisan. Okay?
The law axiom ni, it works here, it works in akhirah. Okay, it works here in dunia, it works in akhirah. Sebab kalau kita kata it only works here, Tuhan hanya satu kat dunia, tapi dekat akhirat 3 tu sama dengan 1, 1 sama dengan 3, 2 campur 2 jadi 580, habis. Semua dakwaan agama akan roboh. Sebab tu saya kata, tak jaga akal, agama akan roboh sekali dengannya. Benarkah persepsi atau pengamatan merupakan elemen terpenting dalam proses berfikir? Tahap kedua ialah logik. Persepsi mempengaruhi apa yang dilihat oleh logik. Ringkasnya, persepsi menentukan logik. Okey, some degree ada kebenarannya lah bahawa persepsi kita ni dipengaruhi oleh kita punya pengalaman, bahkan kecenderungan kita. Tapi inilah yang diajar dalam ilmu mantik sebenarnya. Untuk kita pisahkan kita punya kecenderungan dengan kebenaran itu. Ini maksudnya objective thinking. Pisahkan kita punya kebudayaan. Tolak kita punya kecenderungan, biasness kita semampu boleh. Nak buat scientific research pun kena be very objective. Kan? Jadi kita kena tolak subjective perception kita semampu kita untuk melihat dengan objektif sebaik-baiknya. So first kita kena buat observation yang betul. Itulah pengamatan. Pengamatan kalau dah salah, conclusion kita akan salah. Observe betul-betul. Observation pun ada dia punya rukun-rukun dan syarat-syarat dia kan. Boleh rujuk Al-Hasan Ibn Haytham, saintis Islam kita, antara orang pertama yang elucidate, menjelaskan ataupun codify scientific method secara teratur. Observe betul-betul, lepas tu collect data betul-betul, lepas tu the most important point is the interpretation of data. Dekat sini banyak orang buat salah. Di sinilah kesalahan berfikir selalu berlaku. Data dapat sama dengan kita, tapi conclusion ni terbalik dengan apa yang kita dapat. Biasanya dekat situ berlaku kesalahan berfikir. Kita pun boleh buat salah tu. Tapi kita kena check lah di mana kesalahan tu berlaku. Biasanya berlaku dalam interpretation of facts. Interpretation of facts. Ringkasnya, persepsi menentukan logik pun tak boleh juga. Kita tak boleh nak kata macam tu. Sebab logik ni dah ada. Dia built in, dia fitrah yang Allah jadikan. Cuma persepsi kita boleh merosakkan logik kita. Kalau nak kata macam tu boleh. Tapi kalau nak kata persepsi yang menentukan logik tak boleh. Sebab kalau macam tu, logik semua jadi subjektif. Logik ada sebanyak jumlah manusia atas muka bumi ni. Tak boleh. Okay? Logic is something that everyone shares. Especially axiom. Axiom ni semua orang kongsi. Itu yang sebenarnya mukallaf dalam ilmu fiqh. Orang yang mana axiom dia masih stable. Orang yang dah tak ada axiom, yang tak percaya axiom, dia dipanggil sebagai orang gila. Okay? Orang yang tidak waras. Sama-sama saudara Hafiz Farid. Ya, memang isu ta'aluk ni banyak orang confused. Okay. Lagi satu, saya nak jelaskan dekat sini bahawa bila kita kata Allah ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu, ulama jelaskan segala sesuatu tu maksud dia apa? Segala sesuatu tu termasuk al-mumkinat, perkara-perkara yang possible, bukan perkara-perkara yang impossible. Contoh, kita tak boleh nak kata Allah berkuasa untuk mematikan diri dia. Kan? Kalau dia boleh matikan diri dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Nampak tak? Bukan kenyataan tu sendiri contradictory, ya. Sorry. The word itself is, the statement itself is contradictory. Okay. The statement itself is contradictory. Dia bukan content jawapan tu salah, tapi soalan itu. Soalan tu macam saya kata tadi lah, bachelor. You bachelor tapi you ada banyak isteri. You jangan jawab. Kan? Sebab soalan tu sendiri problematik. Okay. So, bagaimana pemahaman logik berkenaan surah Nur ayat 35? Sudahkah para ilmuwan cahaya mengkajinya? Sinkronkah? Apa sinkronkah? Synchronize ya, orang nak cakap synchronize. Tersebut dengan akal manusia. Mohon pencerahan Ustaz. Okey, ayat ni Allahu Akbar. Sorry. Ayat ini boleh rujuk kita tafsir lah. Penafsiran dia macam-macam. Ada yang menafsirkan dari perspektif sufi, ada yang menafsirkan dari perspektif logik, ada yang menafsirkan dari perspektif macam-macam. Tapi bagi saya, of course lah, ayat tersebut kiasan lah. Saya tidak berani mendakwa bahawa saya sudah mampu menafsirkan ayat tersebut. Tapi
Kalau kita baca secara zahir pun Syekh Rambang pun tidak ada apa masalah yang menyanggahi akal. Kan? Kalau ada apa-apa yang pada saudara menyanggahi akal, mungkin boleh kongsi dengan saya. Okay. Ilmuwan cahaya, ini nak kena serahkan kepada fizisis, ahli fizik kita untuk kaji. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsal wallahu kulli syai'in alim. Kita boleh kata ayat ni kiasan bahawa Allah nak beritahu Allah telah cahaya yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rujuk apa Imam Ghazali sebut tentang cahaya. Cahaya ni adalah sesuatu yang zahir dan dia menzahirkan. Macam ada air yang suci dan menyucikan kan. Cahaya ni adalah satu perkara yang zahir dan dia menzahirkan yang lain. Allah lah, betul lah. Allah yang paling jelas. Allah yang paling zahir. Dan Allah yang menzahirkan segala-galanya. Tanpa Allah, kita semua tak boleh wujud. Betul tak? Kita dulu daripada tiada, jadi ada. Allah yang keluarkan kita daripada ketiadaan kepada ada, kepada wujud. Jadi Allah nur, betul. Dalam istilah tersebut Allah nur. Tapi ada juga nur-nur lain. Lampu rumah saya pun nur juga. Sebab dia jelas. Dan dia juga menjelaskan perkara yang tak jelas. Dia menjelaskan benda yang gelap. Tapi nur ni ada tingkatan. Cahaya ni ada macam-macam tingkatan. Cahaya lampu ni tak boleh sama dengan cahaya matahari. Dan antara yang tertinggi adalah cahaya akal manusia. Sebab tu Imam Ghazali ada menjelaskan salah satu dalam ayat tu adalah akal. Akal manusia termasuk dalam cahaya. Sebab dia yang paling jelas. Dan dia juga menjelaskan benda yang tidak jelas. Yang paling jelas adalah kesedaran diri kita. Itu yang paling jelas. Awak halusinate macam mana pun, yang paling jelas awak tahu awak wujud. You have a mind. That means the mind is the clearest in you. Dan minda you juga yang menjelaskan perkara-perkara yang tidak jelas. So, minda juga cahaya. So, ayat ni kiasan yang sangat cantik. Allah nak beritahu kita, cahaya ni ada macam-macam tingkatan. Dan cahaya yang paling agung sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu juga cahaya, akal juga cahaya. Jadi sebagai orang beriman, kita kena cari cahaya. Ada cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Carilah cahaya yang paling tinggi itu semampu kita. Semampu kita. Betul ke perkataan Allah ni tak berasal ataupun diubah daripada mana-mana perkataan? Contoh dari perkataan ilah, El. Allah ini memang perkataan asal. Setahu saya dia memang perkataan asal Allah. Sebab kalau kita kata Allah ni bermaksud Tuhan, Al-Ilah, maka istilah la ilaha illallah ni jadi tak ada makna. Kan? Kalau kita kata ilah, Allah tu maksud Tuhan, ilah pun maksud Tuhan, maka la ilaha illallah jadi apa? Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Ataupun tiada Allah selain Allah. Kan? Dia jadi tidak ada makna. Jadi ilah lain, ilah Tuhan. Allah adalah nama khas. Kata nama khas ya. Specific noun kepada Tuhan yang Esa itu. Allah Subhanahu Wa Taala ada nama khas yang Allah berikan. Sayangnya dalam Bible tak ada cerita pun. Kita tanya orang Kristian, adakah Tuhan memuliakan kamu dengan nama khas yang diberikan? Siapa nama dia? The Father. The Father is not the name. The Father is a title. Macam saya Father. Kan, is a title. Nama apa nama? Nama Tuhan yang agung yang kamu sembah. Tak tahu nama. Kan? Kalau di kalangan Kristian pun tak setuju untuk guna nama Allah ni. Kan? So tak ada kesepakatan. Tanya Pope lah. Tanya Pope. Dekat Vatican City. Setuju tak Allah tu adalah Tuhan dia? Ni Kristian kat Malaysia je. Yang buat perangai macam ni. Okey? Tanya Pope. Setuju tak? Allah tu lah sebenarnya Tuhan yang. The Father is Allah. Tanya dia. So, nama Allah ni, orang Islam yang ada selama ni. Diorang tak ada. Sejak 2000 tahun tak tahu nama Allah. Sekarang ni baru nak buat keputusan. Itu sendiri menunjukkan bahawa kebatilan agama mereka. Okey. Saya dapati golongan batiniah ni lebih cenderung kepada teori konspirasi melampau. Batiniah ni dia cenderung kepada apa saja yang merepek. Sebab diorang ni tak boleh nak berfikir. Rosak ada akal. Rosak akal diorang. Okey. So apa saja benda mengarut yang awak campak, diorang akan terima. Selagi syekh mereka kata, guru mereka kata, tuan guru mereka kata, mereka akan telan. Sebab mereka sudah tidak terlatih dengan berfikir dan dia telah menghentam akal mereka sekian lama. Jadi dia cannot think. Bukan orang macam ni tak ada diselamatkan, boleh. Tapi dia kena buat pengakuan dan dia kena buat muhasabah. Boleh dibantu. Hebat bahasa Arab ni Ustaz, lepas 1400 tahun teks dia still boleh difahami. Teks Melayu 1000 tahun lepas belum tentu kita faham walaupun secara literal. Sebab tu ni antara sebab Allah pilih Al-Quran dalam bahasa Arab.
Bahasa Arab ni adalah bahasa yang paling terjaga dalam dunia sebenarnya. Sebab dia punya root system itu hebat. Dia punya sistem akar bahasa Arab tu. Kita ambil contoh, banding dengan English. Perkataan chair lah, kita kata chair. Chair. Selepas 1000 tahun, kalau dia nak tukar makna chair ni kepada makna lain, orang yang hidup 1000 tahun lepas ni, dia nak trace balik daripada perkataan chair tu sendiri, dia tak boleh nak trace balik asal makna chair. Kata dia orang dah tukar, semua kamus dalam dunia ni dia orang tukar. Chair ni bermaksud bola, katalah. Chair ni maksud bola. Orang yang jumpa perkataan chair ni dah tak boleh lagi nak trace balik daripada perkataan chair tu sendiri, asal perkataan chair ni adalah kerusi. Dia tak boleh. Dalam perkataan tu sendiri tak ada tell you anything. Tapi kita tengok dalam bahasa Arab, dia punya sistem akal. Saya ambil contoh maktabun. Maktabun adalah meja. Awak tak boleh ubah perkataan maktabun tu daripada makna meja. You cannot change. Sebab apa? Kata 1000 tahun orang nak tukar maktabun, tukar makna lain. Dia bukan sekat kena tukar maktabun, dia kena tukar perkataan kitabun, dia nak kena tukar perkataan maktubun, dia nak kena tukar perkataan kitabatun, dia nak kena tukar perkataan kataba, dia nak kena tukar perkataan yaktubu. Nampak tak? Sebab semua is interconnected. You nak tukar makna maktabun jadi satu makna yang tak ada kaitan langsung. Kata maktabun ni bermaksud watermelon, contoh. Maktabun ni maksud watermelon selepas 1000 tahun. Orang bila baca, tapi bunyi dia kenapa sama dengan maktabatun? Kenapa bunyi dia sama dengan kitabun? Kenapa bunyi dia ada sama dengan maktubun? Dia orang boleh trace balik kata akar, datang dari kataba. Kataba maksud tulis. Apa kaitan dengan watermelon? Something is wrong here, nampak? Jadi, the root system bahasa Arab ni sangat kukuh. Nak tukar memang impossible. Saya yakin impossible. Sebab apa? Sebab Allah jaga Quran. Nak jaga Quran mesti jaga bahasa Arab sekali. Kan? Bahasa Arab ni dilindungi. Apa makna inna lillah wa inna ila rabbina lamunqalibun? Okey. Bila sebut, kita tengok dalam ulama kata macam ni. Istilah Rabb dengan istilah ilah ni, kalau dia terpisah, dia makna sama. Dia merujuk kepada perkara yang sama. Tapi kalau dia digabung dalam satu surah atau satu ayat, maka dia membawa konotasi yang berbeza sedikit. Contoh, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati nas. Rabbin nas, lepas tu ada ilahin nas, nampak? Dalam satu surah ada sebut Rabb, ada sebut ilah. Bila digabung dalam satu surah, ulama kata ada konotasi berbeza sedikit. Rabb ni kalau kita tengok, dia sustainer. Ilah ni dia lebih kepada ma'bud yang disembah. Yang disembah, yang paling layak disembah. Tapi kalau terpisah, maksudnya Rabb sama dengan maksud ilah. Rabb ni Tuhan, kita ambil sebagai Tuhan, ilah adalah Tuhan. Tapi kalau dia ada dalam satu surah atau satu ayat, iza ijtama'a tafarraqa wa iza tafarraqa ijtama'a. Bila dia terpisah, dia bergabung dalam makna yang sama. Tapi bila dia tergabung, makna dia menjadi berbeza sedikit. Bukan bercanggah, berbeza sedikit. Rabb ni konotasi dia lebih kepada sustainer, yang mengekalkan, yang mencipta, khalik. Tapi kalau ilah, yang layak disembah. Walaupun hakikatnya Tuhan lah juga, tapi konotasi yang berbeza. Pencerahan tentang al-aqlus salim dan baca indera hawas al-khamsah sebagai saluran pengetahuan yang sah. Betul lah. Okey, saluran pengetahuan manusia ada 3. Yang paling utama sekali yang dipercayai lah. Pertama sekali adalah indera, lepas tu akal, lepas tu khabar, berita yang kita dapat daripada sumber yang sahih, kan? Sumber yang boleh dipercayai. Sudah tentulah ini kita punya punca ilmu yang utama. Sebab kita baca Quran pun dengan indera kita. Kita dengar tentang Islam pun dengan telinga kita. Jadi so kena jaga lah. Kalau tak jaga, habis lah. Kalau tak jaga, memang rosak lah. Mana lagi ilmu nak datang? Kan? Kalau nak kata dapat daripada mimpi ke, dapat daripada kasyaf ke, yang menentukan benar mimpi atau kasyaf tu pun akal kita juga. Contoh, awak kata awak kasyaf tu kata awak dah tak payah amalkan agama. Hakikatnya Tuhan ada 2. Kan? Awak confirm akan tolak. Kan? Sebab apa? Akal awak akan tolak. Akhirnya,
akal tetap menjadi hakim walaupun pada pengalaman-pengalaman kerohanian. Imam Ghazali pun sebut, pengalaman-pengalaman kerohanian ni tak boleh langgar axiom, tak boleh langgar mabadi al-aqliyah. Al-awwaliyat tak boleh langgar. Kasyaf pun tak boleh langgar al-awwaliyat. Akal ni jadi hakim, dia hakim. Soalan tentang hadis tentang Dajjal akan masuk Mekah dan Madinah, Ben Ali kata hadis ini memberi satu pengesahan bahawa Arab Saudi. Saya dah jawab soalan ni. Ada boleh cek dekat YouTube Sidang Kalam. Saya dah malas nak layan saudara Ben Ali ni sebab dia nak bergaduh. Dia bukan nak berhujah, dia nak bergaduh. Okey. Saya layan orang yang nak berhujah. Yang bergaduh, I have no time for you. I'm sorry. Okey. Okey, dah 2 jam rasanya. Alhamdulillah saya dapat sentuh beberapa ayat daripada Al-Quran Al-Karim ya, yang menjelaskan tentang asas-asas berfikir dan teguran kepada kesalahan berfikir. Ya. Saya buka kalau ada soalan terakhir. Kalau tak ada. Okey, Ahliyah Abdullah ni tanya soalan apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terjawab tadi beza Allah ilah dengan Rabb. Sorry minta maaf. Okay, maksud dia adalah kita datang daripada Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Betul lah, kita datang daripada Allah, kita dicipta oleh Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia apa kembali kepada Allah tu? Kembali ya. Kita akan tinggalkan dunia ini, kita akan tinggalkan perkara-perkara keduniaan ini, kita kembali ke akhirat, kembali ke syurga insya-Allah. Sebab daripada situ kan kita datang. Ayah kita dengan mak kita kan asal situ kan. Balik ke situ. Okey, saya rasa cukup buat malam ni. Sudah 2 jam. Terima kasih atas kesabaran. Saya harap dapat manfaat. InsyaAllah lah senang-senang nanti saya sambung topik yang sama. Dajjal tu metafora kejahatan macam nak sama dengan batiniah. Pada saya meripik. Hujah dia pada saya tak ada. Dia nak layan ni kita ada certain standard kita kena jaga. Kalau dia dah tak sampai standard tu dan berdegil, lepas tu nak bergaduh, kita tak payah layan lah, tak payah layan. Kalau ada hujah betul, bagus dan ada honor, ada some ada kita kata ada chivalry lah kan dalam berhujah. Kita boleh layan. Tapi kalau tak cukup piawai, teruk habis kan. Nak bincang tentang logik tapi axiom pun tak percaya atau axiom pun dia tak tahu apa, it's a waste of time. Okay, it's a waste of time. You nak bercakap tentang usulul fiqh tapi you tak faham pun fiqh tu apa, dan lepas you nak berdebat macam you faham banyak benda, it's a waste of time. Okay, you nak berbincang debate demokrasi lawan komunisme tapi demokrasi pun you tak faham apa benda kan, it's a waste of time nak bercakap orang macam ni kan. At least you show me that you have some knowledge of the things that you're talking about. Kalau tak, minta maaf lah saya tak dapat nak entertain. Bagaimana jika Syiah yang mentadbir Arab Saudi sekarang ni? Kalau Syiah pun yang mentadbir Arab Saudi sekarang ni, saya pun tak tahulah apa akan jadi. Tapi saya yakin diorang tak akan halang orang pergi haji lah. Orang akan pergi haji macam biasa. Tapi of course lah akan ada perbezaan sikit-sikit lah. Sana sini akan ada perbezaan. Tapi saya pun tak pasti kenapa soalan ni ditanya dan apa dia punya significance Kes kalimah ni sebenarnya advantage untuk Islam kerana kes ni mesti mereka zahirkan pada suatu kerana kemenangan mereka. Saya pun percaya bahawa isu kalimah Allah ni advantage bagi umat Islam lah. Walaupun dari segi undang-undang tu disadvantageous, tapi saya harap dia buka satu perbincangan balik. Orang Kristian pun persoalkan balik akidah dia, fikir betul-betul apa yang kami sembah ni ya. Dan Allah ni yang mana satu? Father, the Son, Holy Ghost atau semua sekali. Dan saya rasa diorang ni yang jujur di kalangan mereka akan duduk berfikir dan akan bersoal balik diri dia, akidah dia apa sebenarnya. Takkanlah ini akidah kita. Takkan Allah nak kata Jesus Allah, Father Allah, Holy Ghost pun Allah, lepas tu everything is Allah. Ini dah jadi cerita apa kan. Lepas tu Allah doa kepada Allah kan, Jesus Christ berdoa kepada Allah. Kalau yang jujur dan konsisten berfikir di kalangan mereka, dia akan mempersoalkan balik akidah dia. So ada advantage juga. Dalam segala musibah ada rahmat insya-Allah. Sama-sama kepada semua.
InsyaAllah kita tutup di sini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.